kita buat sesempatnya sampai mungkin 2.43, 2.44 macam tu kita akan stop. Okay? So, enjoy Right. Nampak kan? Setiap kali soalan boleh kita Satu, kita akan pause. lepas tu Sebab volunteer. volunteer untuk jawab. Tapi jangan lama sangat lah. Berfikir Banyak laju. soalan. Banyak soalan ni. Alright. Jadi Saya bingung guys. dengar Orang yang rajin tidak berbuat apa-apa itu pemalas atau orang rajin? Hush. Orang yang sangat rajin tak buat apa-apa ni malas ke rajin? Ush, sangat berfalsafah tinggi abang kita ni. Assalamualaikum. Bosan kat rumah tak tahu nak buat apa. Asyik-asyik duk tengok video kucing. Comel kucing ni. Tengok pipi dia, ya Allah, gebu je. Jadi apa kata anda gerakkan sel-sel otak anda untuk menjawab soalan-soalan mencabar minda ni. Caranya korang diberi dalam 5 saat untuk menjawab setiap soalan. Tapi itulah 5 saat ni maksudnya korang boleh pause video. Sebab video ni keluar dekat YouTube, dia bukan live dan tak adalah keluar kat TV ke apa ke. Soalan 1. Korang ni gila ke tak sebenarnya? Suatu anda Tes melawat kegilaan. hospital sakit mental, anda tanyalah pada doktor tu apa kriteria yang akan membuatkan seorang tu dianggap sebagai orang gila yang kena masuk dalam hospital ni. Jadi doktor tu pun kemukakan satu soalan. Saya isi tak mandi dengan air. Kemudian kami bagi kepada anda sebatang sudu, satu cawan teh dan sebuah baldi. Dan anda dikehendaki untuk mengosongkan tak mandi tersebut. Okey, jadi ini ujiannya. Adakah anda akan gunakan sudu? Atau menggunakan cawan teh? Atau anda gunakan baldi? Pause. Okay. Okey, Angkat tangan, silakan. Volunteer, siapa nak jawab? Raise hand Siapa ataupun angkat dulu? Siapa angkat dulu? Tengok siapa angkat dulu. Okay, angkat. Alright, Syakira, silakan. terus. Jadi Syakira angkat tangan nak jawab. Dia tengah type aku sekejap. Dari Banin ada ke volunteer? Kalau boleh dua-dua jawab, kita tengok siapa yang betul. Banin ada? Siapa nak jawab, open mic. Guna sudu buka yang flat kapital tu dekat lubang tak mandi. Banin. Okay. Jawapan Banin? Baldi. Okey. Baldi. Okey, Fidas boleh teruskan. Okay, nampaknya yang gila sekarang adalah orang lelaki Kita dengar jawapan dia. Jadi jawapan yang sebenarnya yang sepatutnya dipilih oleh orang yang tak gila adalah anda tak guna tiga-tiga tapi anda tarik dia punya penutup tak mandi Tapi tu. betul, Sebab Syakira. itulah cara orang buang air daripada tak mandi. Okay. Jadi apa jawapan Betul korang? ada. Korang layak masuk hospital gila tak ni? Siapa tadi yang gila? Soalan Gurau 2. je, gurau Abu je, baru marah. saja kalah dengan Ali dalam pertandingan bola keranjang. Jadi Abu nak balas dendam pada Ali. Abu cakap pada Ali, kau tahu tak, aku sebenarnya boleh tekan tubi 2 hingga 3,000 kali dalam masa 10 minit. Ali kata mustahil, confirm tak boleh buat. Tapi akhirnya Abu menang cabaran tersebut. Macam mana Abu buat? Okay, macam mana? Okey. Volunteer, seorang Banin. Okay, Husna, silakan. Perempuan laju mana yang lelaki ni? Silakan. Banin. Banin siapa? Tadi nampak Khalid silakan. Jawapan dia. Jawab. Jawab dulu. Dia saya tu tak tahu, mungkin dia kira pertama dia kira 2, lepas tu kali kedua dia tekan tubi dia kira 3,000.
Okey, macam tu. Okay. Okey, dah dapat dua Kita dengar jawapan. jawapannya. Okey, teruskan Brodok tengok jawapan sebenar. Jawapan Abu cuma tekan tupi sebanyak 2 kali. Sebab dia kata, aku boleh tekan tubi 2 hingga 3,000 kali. Bukan 2,000 hingga 3,000 kali. 2 hingga Faham, 3,000 kali. Faham Kau faham kan jawapan yang diberikan? Sebab dia kata 2 hingga 3,000 sel. So dia buat 2 kali, dah lepas cabaran. Dia tekan Cuba tubi 2 lagi, cuba kali lagi. dan Banyak lagi. dia menang lah. Itulah, korang jangan mudah tertipu dengan permainan kata. Soalan 3. Walaupun harimau Tasmania diklasifikasikan sebagai hidupan karnivor, tapi dia tak makan daging. Macam mana dia boleh berlaku? Okey, kat tangan. Faster. Kebat ya. Semua tiba-tiba jadi slow ni. Siapa? Ada siapa yang rasa ke? Tak Belum, tak ada je. Okey, Ustazah Izzah, silakan. Ada. OG je. OG ke tadi? Macam bukan je? Bukan. Bukan lah. Ustazah Izzah nak jawab, silakan. Boleh tak? Yang Bani boleh open mic. Okey, Izzah dah jawab. Yang Banin? Yakin ke Izzah ni? Betul kunci ke? Anda kunci jawapan anda. Sebab dia kerja. Khalid open mic tadi. Kenapa? Khalid nak jawab Kunci baik. tak ada jawapan ke Bani Ustazah Izzah dah kunci jawapan. Kalau tak ada, Tak boleh nak fikir lah. Tak boleh brain Tak aku jatuh, nak kutip hilang. Okey, teruskan. Banin give up Banin. Aduh Banin. Jawapan sebab harimau Tasmania dah pupus. Okey, betul lah jawapan tadi. Betul lah, tahniah. Power. Terusnya Soalan 4. Seorang budak ditahan cikgu setelah habis waktu sekolah. Cikgu tu pula tak berapa suka dengan budak tu, jadi dia sajalah menyakat. Hukuman awak adalah untuk menulis 1,000 patah kata dalam masa 1 minit. Mula. Tapi akhirnya budak tu berjaya buat dan dia balik rumah awal. Macam mana budak tu buat? Okey, aku tahu korang ni ada yang pandai-pandai ni. Budak tu dia bukan menulis 1,000 patah kata. Bukan. Dia lebih mencabar minda sikit. Okey, macam mana? Silakan. Kalau tak dapat, ada hint. Soalan dia susah sikit lah. Hint dia Hint. kaitan dengan pepatah. Dia ada hint dekat pepatah. Gitu. Okey, ada volunteer? Bani atau Banat? Okey, kita bagi 5 saat lagi lah. 5 4 Ustazah Fitrah. Ustazah Nurul Fitrah. Silakan. Anda 1,000 daya, anda 1,000 dalih. Okey, itu jawapan yang diberikan. Okey, last call. Banin, ada yang nak try jawab tak? 5 4 3 Kalau tak ada, teruskan. 1. Ini teknikal lah try. Hendak 1,000 dalih tak? Hendak 1,000 dalih. Okey, kita tengok jawapan Jawapan. Kan dulu kita biasa dengar sebuah gambar menceritakan lebih banyak daripada 1,000 perkataan. A picture tells more than 1,000 words. Jadi budak tu pun dia lukislah gambar. Lepaslah 1,000 patah kata dalam seminit. Faham kan? Faham apa dia cakap kan? Katanya satu gambar menceritakan lebih 1,000 ayat. Dengan satu gambar boleh mengeluarkan 1,000 patah kata.
Nampak tak? Tersiapa Okay, tak mungkin pinjam dulu. satu atau dua soalan lagi kot. 5. Sebab kita dah nak Okay, habis soalan masa. ni agak kompleks Ada sikit, minat. jadi kalau anda perlu guna Ya, Bro Alif? Ada minat satu soalan. Cuba tengok soalan. Cuba play. Oh, Satu play. soalan. gunakan kalkulator, tapi kalau anda boleh berfikir sebenarnya boleh menyelesaikan soalan ni. Dengar elok. Andaikan bahawa sekelompok penguin hidup dalam ketumpatan 1000 penguin dalam 1 kilometer persegi, dan penguin tersebut boleh berlari dengan kelajuan 7 kilometer sejam, dan andaikan juga bahawa terdapat 200 beruang kutub dalam 1 kilometer persegi dan mereka boleh berlari 20 kilometer sejam. Jadi berapa bilangan penguin yang boleh dimakan oleh beruang kutub dalam 1 bulan kalau beruang kutub cuma boleh makan 1 penguin dalam masa sejam? Jadi 5 soal. 5 saat Satu orang je. Satu orang. Atau kan. Jawab. Okay, ada jawapan? Okay, si Ustazah Sajidah. Silakan. Satu Bandar orang, banyak. kita bagi satu orang jawab. Ustazah Sajidah. Kita minta seorang je sebab masa dah nak habis. Okay, ni last question. Okay, cuba tengok jawapan. Oh, technical 720 Jadi lagi? ke sini. Technical genius. Tapi betul ke jawapannya? Tu soalannya. Betul ke soalannya? Betul ke jawapannya? Mana tadi Ustazah? Sebab beruang kutub hidup kat kutub utara. Okey, kita dengar jawapannya. Jawapan. Tak ada. Beruang kutub tak boleh makan seekor penguin Okey, pun sebab betul beruang jawapannya. kutub hidup dekat Okey. kutub Tahniah. utara, penguin hidup Bukan. dekat kutub Bijak. selatan. Okey. Jadi cukup kot sebab dah 12 dah pukul 2.44. Tak nak ambil masa slot lain. Jadi kalau nak try minda lagi, bolehlah buka kat YouTube. Tahniah yang dapat jawab. Kita siapa tadi yang dapat jawab? Ustazah Sajidah ada. Ini teknikal pun menjawab Bagus ni teknikal ni aktif. Tahniah mencuba. Tahniah mencuba. Tak apa. Yang lain tu boleh kena berfikir dengan lebih pantas. Gitu. Alright. Tanpa membuang masa. Kita teruskan. Teruskan lah. Silakan Bro Alif, teruskan. Itu sahaja daripada kami. Kita teruskan lepas ni program forum alumni. So anda serahkan kepada moderator yang bertugas pada forum. Silakan moderator. Bismillah. Dengar kan Okay. suaranya? Dengar. Alright. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kerana kita dah buka kamera, mesti antum merasa macam siapa ni kan. Nanti sabar anda akan terangkan sekali lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Jadi bertemu kita dalam slot seterusnya itu bersama forum alumni lah. Jadi macam feedback sebelum ni, program-program sebelum ni, anda dapat baca lah banyak yang mengatakan kita orang nak dengar alumni bercakap tadi, sebab ni adalah slot yang ketiga lah kalau untuk para panelis, untuk kami memanggil alumni IQREC untuk bercakap dan menyampaikan hujah-hujah mereka di hadapan adik-adik semua. Dan anda faham juga sebab anda pun suka dengar alumni IQREC sendiri memberikan ceramah ataupun pesanan lah kepada kita semua. Sebab bagi anda, alumni ni adalah cerminan kepada kita. Sebab kita pelajar IQREC, so mereka pun bekas pelajar IQREC, jadi tak jauh beza lah insyaAllah. Nampak panel pertama kita kan, macam nanti kita pun lebih kurang lah nanti. Macam lebih kurang power macam tu lah. Jadi tajuk forum kita pada hari ini adalah persatuan sebagai wasilah dakwah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sadaqallahul azim. Jadi ayat tersebut jelas menunjukkan kepada kita tentang kepentingan dakwah untuk kita mengajak ke arah yang baik dan mencegah ke arah kemungkaran. Jadi anda sendiri, anda faham dan anda rasa semua faham yang ada banyak platform dalam kita berdakwah, tapi platform kita berdakwah, dan salah satunya adalah persatuan lah. Persatuan ni kita boleh katakan sebagai platform dakwah, yang mana nanti kita akan tanya sikit panel-panel kita ni pengalaman mereka menjaga persatuan dan sebagainya lah. Jadi sebelum kita bergerak kepada soalan-soalan yang hangat, kita akan perkenalkan terlebih dahulu panel-panel kita. Ada 2 orang panel. Yang pertama adalah Ustaz Wan Muhammad Azizi bin Wan Muhammad Rahimi. Beliau merupakan Presiden IQREC sesi 16 dan 17, dan dulu beliau mendapat tawaran dalam bidang pergigian. So maksud kalau pergigian ni mesti orang tahu lah, confirm straight A. Kalau tak straight A pun confirm 4 subjek asas tu confirm A lah, sebab kalau tak dapat A memang tak dapat lah course ni. Dan untuk pengetahuan, lepas dia habis IQREC, beliau masuk balik DQ untuk sambung pengajian diploma beliau dalam bidang syu'bah dakwah, dan beliau juga merupakan pengurusi untuk batch di diploma tersebut lah, iaitu batch Syarqawi. Jadi bukan orang biasa-biasa panel pertama kita ni. So anda pun soalnya untuk pengetahuan panel yang pertama lah, anda antara fans lah sebab anda follow Captain Karisma. Tak silap, betul Captain Karisma. So setiap minggu setiap hari anda akan tengok lah IG story Captain Karisma. So antum pun boleh follow juga Captain Karisma. So akan dapat banyak input setiap hari insya-Allah. Okay, seterusnya panel kedua kita ni pun of course hebat. Kalau tak kita tak panggil. Beliau dikatakan adalah Ustazah Siti Nabilah binti Zamri, dan beliau merupakan timbalan Presiden 2 IQREC. Sebenarnya Ustazah Nabilah ni adalah senior Ana lah, batch bawah Ana. Ana Eclipse, bawah Ana Gems. Ustazah Nabilah lah. So Ana memang dah kenal lah sebelum ni. Ustaz Wan Muhammad Azizi pun ataupun kita selalu panggil sebagai ABG pun ada pernah kenal lah sebelum ni. Dan Ustazah Nabilah ni sekarang ni menyambung pelajaran di IPG Bangi dalam bidang pendidikan Islam. Jadi Ana harap semua dah kenal lah sedikit sebanyak panel kita. Maka Ana teruskan dengan soalan pertama Ana untuk kedua-dua panel. Macam ni panel-panel kita. Macam di UIA ataupun di mana-mana universiti, kita akan calonkan diri kita untuk mendapatkan sesuatu jawatan. Tapi berbeza di IQREC, di mana IQREC ni kita macam lebih kurang sekolah menengah lah, yang mana orang yang akan pilih kita. Dan apabila majoriti pilih kita akan jadilah, tak kisahlah presiden ke apa. Jadi waktu panel pertama atau panel kedua dipilih menjadi presiden dan timbalan presiden, macam mana boleh terpilih dan apa reaksi apabila terpilih menjadi jawatan tersebut. Dimulakan dengan panel pertama. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tamanya Ana nak tanya, adakah okey portrait ke nak landscape? Dari segi kamera. Sekarang ni portrait ke landscape? Setakat ni portrait. Portrait tu yang menegak kan? Sekarang pun dah okey dah. Sekarang dah okey. Okey, baik. Jadi selamat berkenalan semua adik-adik IQREC dan kepada Eclipse batch Eclipse masih ke mana menjemput. Jadi kepada soalan yang pertama, macam mana boleh terpilih? Sebenarnya soalan tu agak susah nak jawab sebab macam mana boleh terpilih kan? Rasanya jawapan dia inilah kot. Dari segi macam saudara Razik beritahu tadi, undian majoriti, alhamdulillah dan astagfirullah anda dapat jadi presiden IQREC waktu tu. Dan kalau nak kata perasaan tu,
Ini Ana boleh cerita sikit lah kot. Insiden yang agak nak kata kelakar tu boleh lah juga. Sebab masa AGM tu Annual Grand Meeting. Maksudnya malam tu dia umumkan siapa pimpinan yang baru naik. Waktu tu Ana tak ada. Waktu tu Ana sebenarnya Ana balik dan Ana balik sebab hari Sabtu tu. AGM tu hari Jumaat. Dia punya Ana balik sebab hari Sabtu tu Ana ada anugerah kecemerlangan dekat sekolah lama Ana lah. Ana dulu sekolah SPPL Sabak Benang. So orang kata yalah anugerah kecemerlangan kan, ambil sijil apa semua kan. Masa tu kita macam tak apa lah, apa yang jadi-jadilah kan. Sekali tiba-tiba malam tu dapat call. Dapat call Azzi. Enta dapat jadi pengurusi ni. Pengurusi presiden tu sama lah kan. Lepas tu Ana, jangan main. Jangan main kan. Macam kita masa tu speechless lah, tak nak terkejut kan. Dah lah kat rumah lah tu kan. Betul ni. Oh ya. Oh okey. Kena bagi ucapan. Ucapan? Bayangkan. Orang lain semua bagi ucapan dekat meja masa tu, dekat Dewan. Tapi Ana seorang je bagi ucapan secara online. And power kan? Tak ada. So masa tu bagi ucapan dekat online apa semua. Dan rupanya lepas tu juga lepas AGM tu kena terus tak salah minggu depan ke minggu tu juga kena terus pergi dia punya orang kata induksi lah. Induksi tu macam kita kata apa program nak latih pimpinan yang baru macam tu lah. So daripada rumah tu esoknya terus straight macam tu. So kalau nak kata perasaan dia agak terkejut, speechless. Sebab dulu Ana kat sekolah, Ana bukanlah seorang pimpinan pun. Maksudnya Ana dulu bukanlah pengawas, nak kata ketua pengawas lagi lah, jauh tak. Ana dulu PRS, pembimbing rakan sebaya. Tapi nak ditakdirkan masa masuk akhirat ni, Allah lorongkan untuk Ana jadi presiden lah kat sana. Jadi apa lagi perasaan dia nak kata agak terkejut juga sebab satu dia terkejut dan satu lagi terasa orang kata berat sebab kita tak pernah ada jadi ketua-ketua kan. Nak kata berat tu sebab kita sekarang ni dah jadi ketua kapal. Kita kalau orang kata kapal tu kita jadi kapten. Jadi kapten ni lah yang akan mengemudi kapal tu dan anak-anak buahnya. Jadi satu pengalaman baru. Tapi walaupun dia pengalaman baru, insya-Allah bila mana Allah pilih tu Ana percaya insya-Allah lah Allah akan bantu. Jadi Ana rasa itu saja kot untuk soalan yang pertama insya-Allah. Jadi terima kasih. Soalan terkejut jugalah cerita dia. Macam luar daripada kebiasaan lah. Tapi Ana nak dengar pula daripada panel kedua kita, Ustazah Nabila. Fadil tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Ana dengar ke? Jelas Jelas tak ada sangkut. Jelas. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua adik-adik generasi yang ke-22 kan. Tak jauh beza pun kita. Saya 20 dan kalian 22 dan juga kepada PIC yang bertugas untuk yang menjemput saya untuk hari ini. Terima kasih. Jadi berbalik pada soalan saudara Rozik tadi tentang perasaan kan hari pertama macam mana saya dilantik bila dilantik jadi timbalan presiden kan. Perasaan dia bercampur bau lah. Kalau saya nak cakap tentang perasaan ni, dia mesti ada insiden juga yang berlaku. Waktu batch saya adalah batch pertama yang kita orang tak ada senior. Maksudnya kita tak ada bimbingan daripada senior. Kalau batch dulu kan senior yang buat AGM diorang lantik kita kan, bagi tahu nama, lepas tu guide daripada awal sampai ke akhir. Tapi kita orang ni tak ada. Kita dulu di-conduct oleh diploma. Dulu Ustaz Azizi pun dulu jadi kita orang punya ni lah, jadi senior untuk unit modul lah waktu kita orang awal-awal masuk dulu. Jadi bila dilantik tu, kita orang lantik ni guna undian kertas. Ustaz Nazim bagi
bagi kertas kan. Waktu tu Ustaz Nazim je yang uruskan dengan ada bantuan BKN sikit. Ustaz Nazim bagi kertas, lepas tu masing-masing undi. Kebetulan undi tu adalah lepas program Naduah. Program Naduah. Waktu program Naduah tu mungkin sebab orang nampak macam bolehlah kot Nabila, orang pun lantik Ana jadi mas'ulah waktu tu. Disebabkan mungkin orang nampak Ana jadi mas'ulah tu, jadi orang shortlistkan je lah. Maksudnya lantik terus Ana jadi calonkan nama Ana untuk jadi Timbalan Presiden 2. Tapi sebenarnya waktu sekolah lama pun Ana bukan orang yang berada pada jawatan yang tinggi pun. Waktu dulu Ana just badar je pun esko sikit-sikit je, macam tu je. Lepas tu bila dilantik tu nama Ana jadi nama Ana naik untuk pencalonan tinggi dan tak payah dan menang tanpa bertanding. Itu adalah satu perkara yang sangat menyedihkan lah. Bila Ana tahu tu Ana rasa takut. Sebab niat Ana untuk masuk DQ adalah untuk masyi Quran. Waktu tu memang awal-awal masuk, aku nak masyi Quran. Kita tak nak fikir jawatan, aku tak nak fikir apa-apa program apa-apa. Aku nak just fokus aku untuk aku masyikan Quran. Aku ada DQ 30 juzuk cair macam tu. Bila lantik ni, kita akan ada satu amanah baru kan. Jadi waktu tu Ana rasa takut dan rasa sedih. Kenapa tak orang lain? Banyak lagi orang yang dah menghafaz. Kenapa aku, orang yang tak ada basic ni, nak lantik, kenapa kau pilih aku ya Allah, macam tu. Sampailah Ustazah Nur datang jumpa Ana, dia tiba-tiba tegur kan, lepas habis kelas dia kata, Nabila, kamu jadi Timbalan Presiden ya? Lepas tu Ana pun, Ustazah, saya lupa nak beritahu Ustazah tadi. Lepas tu Ana pun bincang Ustazah, macam mana Ustazah, saya ni tak ada basic hafal. Saya tak tahu adakah jawatan ni layak untuk saya. Saya takut saya mengkhianati amanah saya dan saya tak dapat nak jalankan Quran saya dengan baik. Ustazah kata, support system saya adalah Ustazah lah, orang pertama Ustazah kata, Ustazah yakin yang kamu teruskan, kamu boleh buat. Ustazah kata macam tu. Bila Ustazah dah beri kepercayaan dekat saya waktu tu, saya rasa okey, tak apa, mungkin Allah lorongkan saya dekat jalan jadi Timbalan Presiden ni sebagai satu peluang untuk saya bantu orang. Peluang untuk bantu orang, bantu diri saya sendiri untuk saya jadi orang yang lebih baik lah. Dan banyaklah benda-benda yang berlaku selepas dah dilantik ni, memang banyak insiden. Kita nangis, kadang-kadang kita gembira, macam-macam lah berlaku. Tapi pada awal ni memang rasa terkejut, sedih, banyak perasaan-perasaan yang negatif lah. Tapi lepas dapat support system daripada Ustazah tu, saya rasa yakin dan saya teruskan je. Dah tak payah nak fikir dah kan. Bila kita dah dapat jawatan tu, kita payah nak fikir sedih ke apa, teruskan, yakin, buat kerja, tu je. Tu je lah yang saya boleh kongsikan sedikit. Okay, jazakillahu khairan. Okay, sejujurnya sebenarnya Ana masih ingat lagi lah cerita Ustazah Nabilah ni. Sebab dulu dalam induksi Majlis Presiden, Ustazah Nabilah pun cerita perkara ni dengan Presiden, Timbalan Presiden 1 dan 2 lah. So macam ingatan Ana tu samalah macam mana yang Ustazah Nabilah cakap sebentar tadi. Sangatlah inspiring lah. So Ana boleh konklusikan daripada cerita ABJ kita dan juga cerita Ustazah Nabilah ni, antum semua kena ready. Tak kisahlah antum tak pernah jadi pengawas ke, ketua pengawas ke, sebab Allah akan pilih siapa yang dia nak pilih. So kena ready lah dan terima. Seperti mana yang dikatakan oleh panel-panel tadi lah. So sebentar tadi ada juga tersedit sikit kan, macam mana sedihnya, happynya kan. So soalan Ana seterusnya untuk panel pertama, jadi sepanjang menjadi presiden tu, of course lah ada ups and downs kan. So boleh tak ceritakan sikit kepada adik-adik semua dan kepada Ana, apa kenangan pahit dan manis? Yang pertama pahit, yang kedua manis sepanjang menjadi presiden IQ waktu tu. Tafadhal. Baik, terima kasih. Jadi kenangan pahit dan kenangan manis kan. Kita tanya dululah semua adik-adik. Adik-adik nak kenangan pahit dulu ke kenangan manis dulu? Pahit dulu. Pahit semua memang suka pahit-pahit dulu kan. Itulah. Dah dapat banyak pahit dah. So nak manis lah. Nak pahit dulu baru manis. Nak pahit dulu baru manis. Okay. Bagus. Alright, jadi yang pahit dulu. Okay, kalau yang pahit kan, sejujurnya Ana kurang ingat lah dari masa akhirat dulu.
kenangan pahit sebab yang banyak yang manis. Ni bukan kata-kata manis tapi ni memang jujurnya begitu. Sebab kalau nak kata pahit ni, okey, ada satu yang paling besar. Iaitu apabila tamatnya SEM 3. Maksudnya pada momen berpisahnya Ana dan kawan-kawan, tapi sebenarnya tak pisah sangat pun sebab masuk UIA sama-sama. Tapi mungkin kalau nak kata sedihnya, first berpisah dengan senior. Maksudnya bila senior dah pergi ke UIA kan, kita kan nak masuk SEM 2. Bila masuk SEM 2 ni, senior dah tak ada. Ana ingat lagi masa tu Ana macam sebab tu, sebab Ana rapat dengan senior. Jadi bila senior tiba hilang kan, bilik-bilik diorang Ana selalu lepak tiba dah kosong. Masa jadi sebab dan Ana rasa Ana nangis tu. Nangis sebab orang kata rasa macam rindu lah macam tu. Okay. Dan satu lagi sebabnya apabila terpaksa kita pula yang meninggalkan junior. Kenapa rasa sebab kat situ? Sebab semasa Ana SEM 3, mereka SEM 1, kamilah yang handlekan program untuk mereka. Kami yang orang kata buat itu ini, orang kata tarbiyah itu ini, buat usrah sekalian. Dan tiba-tiba momen terpaksa dah habis DQ tu, masa tu memang rasa sedih lah sebab kita dah mungkin takkan jumpa lagi dah adik-adik ni. Walaupun akan jumpa juga nanti kat UIA. Tapi bezalah UIA dengan DQ tu. Okay. Jadi kalau yang nak kata pahit, Ana rasa itu je. Kalau nak kata pahit dari segi apa contoh momen pahit kalau nak kata pahit, kena marah ke, kena tinggal ke, rasa tak ada. Maksudnya kita beralih pula kepada momen manis. Kalau nak kata momen manisnya, nak katanya DQ ataupun fokusnya accurate ni bagi Ana salah satu life changer. Life changer untuk diri Ana sebab kat sinilah orang kata Allah bagi, Allah limpahkan banyak gila benda yang Ana sebelum ni tak tahu, tak pernah belajar, dan masuk accurate ni banyak sangat belajar. Okey, salah satunya dari segi tarbiyah lah. Maksudnya kalau daripada dulu masa sekolah dulu kan, sekolah menengah dulu, tak ada usrah-usrah ni. Ada, tapi usrah yang tak terpandu sangat. Maksudnya kita buat usrah sekadar ustaz suruh dan kadang-kadang kita buat sendiri usrah. Maksudnya tak ada panduan. Tapi bila masuk DQ, ada pula senior yang guide. Usrah tu macam mana? Apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita buat sebenarnya dalam hidup kita macam tu. Okay. Kalau dulu Ana tak pernah menghafal. Maksudnya sekolah SPPS 46 tu tak ada hafal ni kan. Tapi bila masuk DQ, Allah tunjukkan. Rupanya jalan-jalan menghafal Quran ni macam ni. Nak kata pahit, sebenarnya tak pahit. Tapi momen sedihnya ada. Iaitu masa masuknya nak menghafal juzuk 2. Ana dulu tak pernah menghafal kan. Menghafal pun 5 muka surat je. 5 muka surat juzuk 1. Tu je lah. So bila masuknya juzuk 2 ni dikatakan antara juzuk yang mencabar. Memang mencabar sebab dia banyak ayat hukum kan. Bila masuknya juzuk 2 tu Ana dah orang kata dah susah sangat lah. Sampai masa tu terpaksa tak boleh nak hantar, tak boleh nak tasmid dengan ustaz. So beritahu ustaz, saya tak tahu ustaz, saya tak dapat ustaz, tak dapat. Tapi alhamdulillah ustaz tak marah, ustaz bagi peluang. Tapi nak katanya itu momen-momen, memang momen-momen tu memang akan ada. Okey, tak kisahlah kita pernah menghafal ke, kita tak pernah menghafal ke. Momen masa tu memang akan ada. Momen kesusahan dalam Al-Quran ni. Tapi nak katanya siapa yang teruskan memang insya-Allah dia akan berjaya. Lagi momen manis? Momen manisnya apabila ukhuwah tu. Ukhuwah akhirat Ana boleh kata antara yang paling mahal lah. Dekat sekolah menengah dulu nak katanya ukhuwah tu Ana sangat-sangat suka ukhuwah akhirat lah. Sampai sekarang kalau nak dibandingkan, Ana perjalanan hidup Ana lepas sekolah menengah Ana masuk setahun setengah Ana masuk akhirat. Okey, 18 bulan. Kemudian setahun masuk UIA, dentist. Dan lepas tahun tu, Ana patah balik ke DQ, 3 tahun masuk diploma. Kalau nak bandingkan tiga-tiga ni, ukhuwah yang paling Ana suka dan sayang adalah akhirat ni. Walaupun kita orang setahun setengah je. Kan? Tapi nak kata ni ukhuwah akhirat ni memang tak ada saingan lah. Kenapa? Sebab ukhuwah tu atas dasar Al-Quran. Maksudnya atas dasar Al-Quran, atas dasar usrah tu sendiri. Lain lah, memang lain. Bila mana kita berukhuwah kan, berukhuwah atas kata ukhuwah fillah lah. Memang akan dapat kepada mereka yang bersabar dan mencari dalam akhirat ni.
Jadi insyaAllah adik-adik semua akan dapat juga nanti insyaAllah. Yang penting go with the flow. Lagi momen manis, kalau jadi presiden, nak katanya momen lah, antara momen mungkin dari segi kita, cara kita memimpin macam mana kan. Dari segi kita orientasikan tampuk kepimpinan tu, banyaklah pengalaman yang Ana dapat. Dan pengalaman tu pun Ana alhamdulillah dapat dibawa ke UIA, sebab masa UIA pun sekali lagi Ana jadi presiden juga kat sana. Ana jadi presiden kalau macam bila masuk UIA nanti kan, dia ada persatuan-persatuan mengikut kos masing-masing tau. Maksudnya macam kalau kos medik, dentist, pharmacy, allied health science, nursing, dia tu satu persatuan yang dipanggil MEXI. Dan sekali lagi Ana dipilih lah untuk jadi presiden kat sana. Dan bukan itu saja, masa dekat UIA tu dia ada satu lagi, orang kata kalau macam sekarang ni MPP kalau macam yang saudara Rozik dan kawan-kawan semua MPP kan, maksudnya yang paling atas tu MPP yang orang panggil. Ana pun tak tahu korang panggil apa sekarang. Kalau CFS pun sama juga, Ana sekali lagi dipilih untuk jadi antara yang atas jugalah. So nak katanya itu pengalaman yang Allah bagi daripada Accurate dulu, kita bawa sampai ke CFS, kemudian kita bawa lagi sampai ke diploma. Jadi Ana rasa itu antara momen yang boleh diceritakan. Kalau nak kita cerita lebih lagi tentang kepimpinan, Ana rasa mungkin soalan-soalan selepas ni insyaAllah. Jadi Ana serahkan semula kepada moderator Saudara Nizik insyaAllah. Alright. Terima kasih. Kalau Ana lag, tolong beritahu sebab tempat Ana dah start hujan. So Ana boleh katakan ni lah, memang idola lah ABG. So Ana rasa macam segala jawapan tu sangatlah optimis lah. Ana rasa macam sebab pun ada. Sebab macam tak ada langsung. Pahit tu pun bagi Ana macam tak pahit pun. Dan untuk pengetahuan semua lah, jawapan ABG tu sangatlah solid lah. Sebab mana-mana alumni pun kata, alumni sebelum ni, alumni daripada Lego semuanya, semua kata ukhuwah Accurate ni sangatlah mahal. So Ana rasa tu lah benda yang antum semua kena cari lah, supaya sama, satu level dengan batch-batch sebelum ni. Jadi ada teruskan soalan yang akan ditujukan kepada panel kedua kita pula. Sepanjang menjadi timbalan Presiden 2, mestilah dia macam life changing lah. Sebab kita dah ada jawatan ataupun tanggungjawab baru. So macam mana dapat jawatan tersebut mengubah cara fikiran ataupun sebagainya lah, mengubah hidup. Falyatafaddal. Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Okey, kalau cakap tentang jawatan ni, adakah jawatan ni mengubah pemikiran saya kan, mengubah cara saya berfikir, cara saya bertindak semua. Sebelum saya nak jawab itu, saya nak cerita dulu, satu cerita pengalaman saya yang sedikit sebanyak lah saya share lah. Dulu waktu saya pegang jawatan dulu kan, saya dah cakap tadi kan, saya waktu awal ni saya rasa macam dah semangat dah pegang jawatan. InsyaAllah aku akan cuba untuk bersungguh memegang jawatan ini, macam tu lah, rasa macam tak sabar untuk melakukan tugasan yang seterusnya kan. Sebab kita tahu kita dah dilantik ni, kita nak buat yang terbaik lah. Tapi bila kita cakap hidup ni dia macam graf kan, kadang-kadang naik, turun, lepas tu naik balik, turun. Ada fasa yang Ana turun betul, Ana rasa macam sangat pack. Sebab kebetulan Ana dapat Ustazah tadi kan, Ustazah Nur yang support sistem Ana tu kan. Halaqah Ana, waktu tu Ustazah memang tekankan ulangan yang sangat syadid orang kata. Bila nak dekat akhir-akhir SEM tu dalam 2-3 minggu, sebulan macam tu, buat ulangan secara berfokus tau. Jadi satu hari tu kadang-kadang 5 juzuk tebuk macam tu kan. Dan bila ulangan yang padat tu Ustazah buat, jadi Ustazah dia buat ni tau, jadual kami kena bangun pukul berapa kena kumpul, memang jadual seharian. Bila nak cari modal kena ikut jadual tu. Jadi tu satu benda yang rasa mencabar lah kan. Bila bila kita pegang jawatan, kita ada benda lain yang kita kena buat. Contohnya kita akan ada meeting petang.
Tapi bila kita kena juga follow ustazah punya guide kan, jadi dia akan jadi macam lari kan, kita punya fokus pun dah lari. Waktu tu Ana dah rasa macam aduh ya Allah susahnya, kenapa tu soalan Ana, kenapa aku setuju nak pilih jawatan ni dulu, sebab jawatan ni menyusahkan aku sekarang ni, macam tu. Waktu tu rasa macam tu, penat kan, rasa tak larat lah. Kenapa aku cakap ya waktu tu, kenapa aku ya kan benda tu. Dan tiba-tiba Ana pun dalam masa seminggu tu Ana memang tak fikir sangat pasal persatuan. Maksudnya kalau meeting pun biasa je, tak adalah macam nak take part sangat. Maksudnya tak ada banyak fikir pun. Kalau likrek pun Ana just macam tu je lah, Ana tak pantau diorang sangat. Jadi seminggu tu Ana dapat rasakan yang Ana memang ketepikan sikit Ana punya jawatan. Kononnya Ana nak space, aku tak nak fikir dah, aku nak space aku. Lepas tu seminggu tu Ana suka ngaji petang-petang, Ana suka ngaji dekat tepi tasik dulu. Ana saja pergi seorang-seorang kan. Waktu tu pergi seorang-seorang Ana ngaji lah. Antara juzuk 1 sampai 10 tu, juzuk yang paling Ana rasa mencabar adalah juzuk 9. Juzuk 9 ni Ana ngulang 2-3 kali, 4 kali, tak ingat-ingat juga. Maksudnya ingat awal tu ingat, dekat 5 muka surat akhir tu susah nak ingat. Sampailah Ana ngulang-ngulang kan. Kita sebelum kita nak ngulang bagi ingat kan, kita tengok dulu kan. Tengok tu Ana pun bacalah satu ayat ni. Ayat ni Ana bagi dekat batch Luna dulu waktu first diorang masuk ni. Iaitu ayat dia Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanah kamu sedang kamu mengetahui. Ayat tu menyebabkan Ana rasa tersentak sebab Ana tahu sekarang ni Ana tengah buat apa. Ana tengah buat sambil lewa dengan tugas yang Ana dapat. Ana rasa macam tugas Ana ni satu benda yang memakan masa Ana untuk Ana dengan Quran. Waktu tu bila keluar ayat tu Ana tutup Quran lah. Lepas tu tiba-tiba rasa nak nangis lah sebab kita rasa macam aku tengah mengkhianati amanah yang Allah bagi kat aku. Amanah yang orang percaya kat aku untuk aku pegang, aku tengah buat dengan sambil lewa. Waktu tu bila dah baca dah ni, Ana pula bertekad lah, dalam hati Ana fikir, adakah kerana masa aku banyak spend Quran tu yang aku dapat ingat Quran. Maksudnya macam masa kita yang banyak tu, adakah dengan masa yang banyak tu adalah kunci untuk kita dapat ingat Quran? Tak. Jawapan dia tak. Keberkatan pada masa itu adalah kunci untuk kita ingat Quran. Keberkatan yang ada pada masa. Ada orang kan, kita tengok kan pegang jawatan punyalah banyak gila kan pegang jawatan kan, sana sini, pergi program sana sini. Tapi kita tengok dia perform untuk pelajaran dia. Dia perform dalam dia punya akhlak. Kita tengok akhlak dia baik. Adakah kerana banyaknya masa, adakah kerana banyak masa dia? Tak, nak ikutkan masa dia tu terhad kan. Banyak masa dia sumbangkan masa dia kat tempat lain. Jadi waktu tu Ana memang kumpulkan keyakinan. Waktu tu Ana cuba untuk build up keyakinan dalam diri Ana bahawasanya kita kena yakin, kita kena ada keyakinan yang tinggi bila kita buat sumbangkan sesuatu kan, kita menggunakan masa kita untuk kebaikan. Kita gunakan masa kita ni untuk menyempurnakan amanah kita dengan sebaik mungkin. InsyaAllah Allah akan balas benda tu. Allah akan balas benda tu dengan perkara yang kita sendiri takkan nampak sebenarnya. Perkara yang kita rasa macam macam mana aku boleh mudah sedangkan aku tak pernah pun buat benda ni macam tu. Macam itulah. Jadi pesanan untuk adik-adik semua lah kan, adakah jawatan ni ataupun adakah saya mendapat dari timbalan presiden ni mengubah pemikiran saya? Yalah, memang sangat mengubah saya dari segi saya berfikir, untuk saya belajar untuk saya jadi bertenang. Sebab saya jadi macam kalut sikit kan dulu. Tapi bila jadi timbalan presiden ni kan, kita kan banyak benda yang kita kena macam conduct kan. Jadi kita tak boleh nak jadi orang yang kalut, kita yang kena jadi orang yang menenangkan orang lain. Macam tu. Dan untuk kalian semua, bukan semua orang yang akan jadi timbalan presiden ataupun MPP, bukan semua orang. Tapi kalau dalam IQRAT ni, semua orang akan memegang amanah sendiri. Semua orang akan conduct sendiri sebab kita ada majlis. Setiap majlis ni dia akan conduct program diorang sendiri. Jadi semua orang akan ada amanah-amanah yang Allah berikan bila kita duduk dalam IQRAT ni. Tapi macam Ana kata, jalan je terus, buat je yang terbaik. Dan yakin dengan apa yang kita buat ni, benda yang kita buat baik ni Allah akan balas dengan kebaikan yang lebih besar.
Okey, itu saja. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Okay, terima kasih. So sejujurnya Ana personally rasa macam benda tu sangatlah relatable lah dengan hidup Ana. Cuma Ana tak sure lah adik-adik macam mana. Jadi Ana sarankan untuk antum ingat balik cerita ni. Bagi ingat. So nanti once antum menjadi apa-apa nanti ingat, flashback balik cerita yang diceritakan ni lah. So sangatlah macam sangat relatable lah bagi Ana. Okay. Macam tak lama lagi Ana batch yang ke-21 akan turun jawatan lah. 1 bulan lagi akan keluar Darul Quran. Lepas tu akan diteruskan pula lah oleh adik-adik generasi 22. Jadi soalan kepada panel pertama kita, ABG. So macam mana nak cakap apa nasihat ABG kepada orang yang dia tak nak ada jawatan sebab dia rasa macam jawatan ni menyusahkan dia. Walaupun benda tu memang susah, tapi macam nak cakap pentingnya ke macam mana nak cakap kat mereka supaya terima jawatan tersebut. Lebih kurang macam tu lah ABG. Silakan. Okay, baik. Soalan yang agak bagi Ana antara soalan yang baguslah untuk ditanya. Jadi sebelum tu Ana nak tanya dulu. Sekarang ni dekat area rumah Ana hujan tau. Mengganggu ke suara Ana? Kalau tak tulis tak, kalau ganggu tulis ya. Ana takut mengganggu. Kalau mengganggu Ana macam ni. Cuba komen. Kalau mengganggu tak? Maksudnya dengar tak bunyi hujan? Tak Okey. Kalau taklah alhamdulillah. Alright. Jadi untuk soalan ni, apakah pesanan kepada mereka yang tak nak jawatan ataupun dia tolak-tolak jawatan? Okey, make sure adik-adik semua ada kertas dan pen ataupun pensel untuk tulis semua benda yang nak cakap kejap lagi insyaAllah. Okey. Apa pun kita pergi dulu pada surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat yang terakhir. Surat 341 ayat yang ke-78. Allah beritahu apa dekat kita? Allah kata, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim ila akhir ayat. Ayat ni ayat yang bagi Ana ayat motivasi untuk semua pemimpin-pemimpin yang dilantik menjadi pemimpin dan kepada yang tak dilantik pun dia boleh jadi juga motivasi sebagai seorang Muslim. Iaitu apa yang Allah kata dalam ayat ni, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Allah kata apa? Allah kata berjihadlah kamu dengan sebenar-benar jihad. Maksudnya wajahidu berjihadlah kamu fi haqqa jihadi. Berjihadlah kamu dengan sebenar-benar jihad. Maksud sebenar-benar jihad tu adalah jihad yang memang total, yang complete, yang perfect. Maksudnya kalau kita nak cakap solatlah kamu dengan sebenar-benar solat. Jadi solatlah kamu dengan solat yang perfect. Puasalah kamu dengan sebenar-benar puasa. Maksudnya puasalah kamu dengan puasa yang perfect. Persoalannya kat sini adalah boleh ke kita capai perfection tu? Itu soalan yang pertama. Kalau boleh, tulis boleh. Kalau tak, tulis tak. Boleh ke kita nak solat dengan solat yang perfect? Boleh ke kita nak beribadah dengan ibadah yang perfect? Cuba komen sikit. Sebab sekarang hujan kan. Ariana hujan lah. Takut korang semua ngantuk-ngantuk kan. Khalid, terima kasih Khalid. Khalid tulis susah. Khalid je ada yang bersama kita ni. Atira, terima kasih. Tak susah. Ubaidah susah. Fikri boleh. Adib susah. Banin je yang jawab kan. Okay. Alright, thank you. Persoalannya, mustahil sebenarnya. Sebab yang hanya boleh capai perfection adalah Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Jadi bila mana Allah nak kata, berjihadlah kamu dengan sebenar-benar jihad, ia sebenarnya adalah satu target yang agak mustahil untuk kita capai. Tapi Allah still minta kita bila mana kita buat something, buat the best. Okay? Buat anything tu, buat the best. Jangan buat sambil lewa, jangan buat sekadar ala cukup, sekadar nak lulus. No. Buat the best. Itu yang pertama. Dan bila lepas ayat tu Allah kata, wajtabakum. Wajtabakum ni dalam bahasa Arab adalah dia tu Allah, memilih kamu. Dalam Al-Quran, dia ada banyak ayat pilih yang Allah guna.
Allah boleh guna ikhtar, Allah boleh guna istafa, Allah boleh guna ijtaba. Tapi dekat sini Allah guna ijtaba. Bila mana Allah guna satu perkataan dalam Al-Quran, Allah tak guna dia saja-saja. Tapi Allah guna dia dengan satu, maksudnya satu pilihan yang tepat. Maksud ijtaba ni adalah Allah pilih kita mengikut kelayakan yang kita ada. Maksudnya Allah tahu dalam diri kita ni, oh, ini aku tahu ada something yang dia boleh buat, ada potensi dalam diri dia. Walaupun kita tak tahu, tapi Allah tahu. Jadi sebab itulah Allah pilih kita. Ayat ni nak katanya bahawa Allah ni dia pilih kita jadi seorang Muslim sebab Allah tahu potensi kita ni ada untuk kita jadi seorang Muslim. Kalau Allah tahu kita ni tak ada potensi untuk jadi seorang Muslim, Allah takkan pilih kita. Maksudnya kita bukan jadi seorang Muslim bukan atas dasar IC, tak. Bukan sebab parents kita Islam, tak. Tapi sebenarnya Allah tahu dalam diri kita ni ada satu potensi untuk kita kembangkan Islam. Sebab itulah Allah pilih kita jadi seorang Muslim. Kalau tak, Allah takkan pilih. Mesti susah, betul tak? Susahnya nak berdakwah ni, susahnya nak jadi pemimpin ni. Ayat lepas tu Allah kata apa? وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan dia tak akan jadikan kamu satu kesusahan. Dan lepas tu milata abikum Ibrahim. Allah bandingkan kesusahan tu dengan kesusahan Nabi Ibrahim. Kalau kita nak bandingkan kesusahan kita, kesusahan Nabi Ibrahim lagi susah. Iaitu kena tinggalkan anak, kena bakar, kena sembelih anak dan sebagainya. Okey? Jadi bila mana kita masuk dalam konteks pemimpin, bila mana Allah pilih kita jadi seorang pemimpin, makna kata ada something lah tu yang Allah nampak in future yang kita boleh bawa untuk Islam. Dan satu lagi kita kena betulkan mindset kita dan kita kena betulkan juga niat kita. First, kena betulkan niat dari segi kita ni masuk DQ ni sekadar apa sebenarnya. Ada orang masuk DQ sekadar nak masyi Quran. Ada orang sekadar masuk DQ sekadar nak mungkin dia dah pernah hafal Quran sebelum ni, jadi dia tak apalah masuk DQ. Masuk je lah untuk ingat kembali kan. Jadi kalau kita niatkan tu, memang kita akan dapat niatkan tu je. Dan yang kedua, balik kepada mindset. Kita sebagai seorang Muslim dan seorang mukmin, lagi-lagi adik-adik semua akhirat, kita semualah akhirat kan. Sebenarnya kita patut kembangkan lagi mindset kita dan niat kita. Jangan niat kita tu sekadar jadi orang yang biasa-biasa. Maknanya masuk DQ sekadar nak hafal Quran. Maksudnya Quran je lah yang kejar. Adakah memang itu tujuan hidup kita? Tujuan hidup ni ada 3. Pertama, nak jadi abid, iaitu jadi seorang ahli ibadah. Ana bagi formula dia CAP. KAP. K khalifah, A abid dan P adalah pendakwah. Itu 3 tujuan kita hidup ni. Jadi kalau kita hidup sekadar nak hafal Quran je, tak tercapai lah 3 tujuan tu. Jadi mulai sekarang sebenarnya dah kena ready. Dah kena ready dan dah kena bersedia. Ready dan bersedia sama lah, maksudnya kena ready satu. Dan satu lagi adalah dah kena luaskan mindset kita bahawa aku ni hidup ni sebenarnya bukan setakat hidup saja. Tapi rupanya aku ni hidup, rupanya Allah pilih aku untuk sebarkan lagi manfaat kepada orang lain. Jadi mindset tu pertama kena betul. Dan yang kedua, kepada mereka yang selalu menolak-nolak, selalu orang kata lari daripada jawatan, tak kisah pun sebenarnya. Makna kata hidup ni sentiasa ada pilihan. Okey, sentiasa ada pilihan. Kita nak even kalau kita setiap hari pun sentiasa kita akan berhadapan dengan pilihan. Maksudnya bila kita bangun tu, kita boleh pilih nak tidur terus ke ataupun nak bangun untuk solat subuh. Kedua-duanya kena buat pilihan. Samalah juga dengan hidup kita untuk dari segi konteks jawatan ni. Kita nak pilih untuk pegang jawatan tu pun boleh. Kita tak nak pegang pun boleh. Tapi dua-dua ada tanggungjawab masing-masing. Selalunya kita nampak yang jadi pemimpin ni je yang ada tanggungjawab. Sebenarnya tak. Yang tak pegang jawatan pun sebenarnya dia ada tanggungjawab. Kalau yang pegang jawatan ni, tanggungjawab dia adalah sebagai seorang pemimpin. Maksudnya dia kena jaga ahli, kena conduct program contohnya, kena orang kata tarbiyah ahli. Itu tanggungjawab seorang pemimpin. Tetapi kepada mereka yang mungkin menolak ataupun lari daripada jawatan, dia pun ada juga tanggungjawab, iaitu tanggungjawab sebagai seorang ahli. Dan selalunya inilah yang diketepikan. Okay, dia duduk sibuk. Tak naklah aku jadi jawatan, aku ni tak layak. Alasan-alasan yang selalu mungkin kita akan dengar dan mungkin kita bakal dengar nanti. Aku ni tak layak. Aku ni tak cukup power. Aku ni, dia lagi hebat daripada aku. Aku ni dulu bukanlah ketua, bukan pengawas. Itu semua alasan-alasan yang selalu berlaku. Tetapi sayangnya, bila kita minta dia jadi pemimpin, dia tak nak.
Tapi bila dia jadi ahli, dialah orang yang pertama yang dok condemn pimpinan. Maksudnya, apa ni pimpinan? Dok buat-buat ni, buat itu ini, buat itu ni. Sepatutnya buat itu ini, dia ini. Dialah menjadi seorang nombor satu. Orang kata apa? Pengondem. Condemn, campur imbuhan, pengondem yang utama sekali dalam akhirat tu. So kita tak nak jadi macam tu. Okay? Ahli pun dia ada tanggungjawab juga, iaitu tanggungjawab untuk support sistem kepada pimpinan. Jadi boleh pilih. Tetapi kepada mereka yang dipilih untuk menjadi pimpinan, of course lah dia punya impact tu, manfaat, value tu jauh lebih besar daripada ahli. Sebab dia ada kuasa untuk dia sebarkan manfaat tu dengan lebih laju, dengan lebih luas. So target dalam diri kita ni, apa manfaat yang aku boleh bagi hari ni? Ataupun apa manfaat yang aku boleh bagi untuk Islam satu hari nanti contohnya. Okay? Tapi tak perlu pun nak target jadi Perdana Menteri ke apa. Tak. Tapi apa peluang yang kita ada tu, yang itu kita grab. Okay? Andai kata dipilih, walaupun kita rasa tak layak, sampai bila-bila pun kita tak tahu bila kita layak. Konsep dia sama macam exam. Dah nak exam ni, dah nak masuk dewan ni. Weh, aku rasa aku tak cukup study lagi lah, betul tak? Nak SPM, contohnya SPM. Weh, aku banyak lagi weh, tak cover lagi. Biasalah. Sebab kita tak akan pernah tahu bila mana kita dah fully prepared. Kita tak akan tahu. Tapi once kita redah je, masa itulah kita akan start belajar. Sebab kalau kita nak tunggu kita perfect, kita tak akan perfect pun. Yang patutnya kita kejar adalah progress. Okay, Allah ni dia tengok usaha, dia bukan tengok hasil. Jadi kejar usaha tu. Dan satu lagi, bila mana kita dipilih, ingatlah pilihan tu sebenarnya Allah yang pilih. Dan bila mana Allah memilih, Allah ni dia tak akan pilih orang yang sia-sia. Habis tu Fir'aun tu jadi je pemimpin. Fir'aun jadi pemimpin kan. Adalah sebabnya tu. Okay? Adalah sebabnya. Maksudnya sebabnya untuk dijadikan sejarah untuk kita. Itu salah satu hikmahnya. Tapi bila mana kita jadi seorang pemimpin kan, sebenarnya boleh jadi Allah ni nampak potensi kita. Oh dia ni kan, kalau dia jadi pimpinan, walaupun sebelum ni dia pelajar biasa je dulu kat sekolah menengah. Tapi akhirat tiba-tiba Allah pilih dia kan, rupanya Allah tahu. Masa sekolah menengah tu, potensi dia tu tak digilap. Maksudnya orang tak nampak, rupanya potensi dia jadi ketua tu rupanya lebih dahsyat. Tapi bila mana akhirat tu Allah bagi dia peluang. Tapi sayangnya bila mana Allah bagi dia peluang, nak bagi lebih banyak impact dalam masyarakat, dia tolak pula. Dengan alasan, aku tak layak. Aku tak mampu. Aku tak hafal Quran lagi. So alasan-alasan tu sebenarnya alasan-alasan yang bagi Ana, alasan pilihan lah. Alasan ni senang nak buat, betul tak? And kita nak, kalau kita, macam tadi kan, quiz tadi kan, hendak si budaya, tak nak si budaya, sama lah. Tapi bila mana kita pilih untuk, biarlah susah, biarlah aku ni tak layak ke, tak mampu ke, tapi bila mana Allah pilih aku, maksudnya Allah tahu aku mampu. Walaupun aku tak nampak lagi aku ni mampu ke tak sekarang, tak nampak lagi. Tapi bila mana Allah pilih aku ni, aku akan follow, insyaAllah Allah akan bantu. Mindset tu lah yang betul sebenarnya. Okay. Dan satu lagi mungkin last, nak cakap tentang masa. Sebab tadi Ustazah Nabilah cakap pasal masa kan. Sebenarnya kita bukan tak ada masa, tapi kita yang tak urus masa. Okay. Dan selalunya orang-orang yang tak ada jawatan ni lah banyak buang masa. Kenapa? Sebab orang yang ada jawatan ni dia disibukkan dengan urusan-urusan akhirat dan dunia. Okay, maksudnya dia nak kena urus ni. Jadi dia tak ada masa nak buang masa. Tapi orang yang tak ada jawatan ni pula yang banyak masa, dia bila mana banyak masa, of course lah dia banyak masa untuk buang masa. Okay? Jadi kalau tak nak buang masa, bolehlah orang kata kalau diberi jawatan tu, grab. Macam tu lah. Tapi janganlah orang kata meminta-minta jawatan lah. Maksudnya, saya tak nak buang masa. Lepas tu terus pergi kat Abang Razik kita ni, Akhir Razik, saya nak jadi presiden. Ya betul awak ni. Sebab saya tak nak buang masa. Saya nak jadi, macam Ustaz Azizi kata tadi, saya nak jadi orang yang paling banyak bermanfaat untuk ummah. Contoh semangat macam tu kan. Tapi sabar, leleh. Jangan semangat sangat. Okey, bertenang, adik-adik semua. Macam tu lah. Tapi kalau mana diberi jawatan tu, maksudnya kita dipilih kan. Maksudnya bila kita dipilih kan, demokrasi kan. Maksudnya kawan-kawan kita tu percaya. Ana lag ke? Macam ni?
Tuan Haji. Hello. Dengar? Tadi lag sikit. Dia bukan lag tau. Dia Ana terleft. Terleft tu maksudnya apa? Ni apa, iPhone dia panas. Korang pernah berlaku iPhone dia tiba temperature panas? So dia terleft dia tiba. Sebaik Ana dah sedia backup. Okay. Apa tadi kita cerita? Pasal tu kan, jangan semangat sangat. Maksudnya jangan semangat sangat lah. Maksudnya bila dipilih tu, percaya je dengan diri, percaya dengan Allah, pilihan Allah ni, go je. Sebab kawan-kawan kita dah pilih kita, jadi okay, insyaAllah aku boleh buat. Okay, tapi perlukan jugalah bantuan-bantuan semua. Sebab apa? Sebab kalau cakap tentang pilihan ni pun, tentang jawatan ni pun, Nabi Yusuf pun dia volunteer tau sebenarnya. Nabi Yusuf volunteer untuk jadi menteri Raja Perbendaharaan, maksudnya menteri kat Mesir tu lah. Kenapa? Sebab dia hafizun alim. Tapi kalau kita tahu macam kita ni tak ada elemen-elemen yang boleh memimpin, maksudnya macam kalau aku mimpin macam risau pula. So tak payahlah volunteer. Tapi bila mana dipilih ni, insyaAllah go je. Dan satu lagi tentang urus masa ni, uruslah sebaiknya masa, maksudnya buat jadual ke, tanya-tanya senior ke, macam mana nak urus jadual. Sebab dengan pengurusan masa je sebenarnya kita boleh ada masa. Dia bukan istilah aku kena tak ada jawatan dulu, tak ada pun. Sebab Nabi pun dia ada banyak jawatan-jawatan dia. Jadi seorang Nabi, jadi seorang Rasul, jadi seorang pemimpin, jadi seorang suami, ayah, banyak lagi. Ini kan pula kita, bujang, tak ada apa-apa. Lepas tu kali yang tak ada jawatan pula, banyak masa. Jadi tanya balik diri kita, apa sebenarnya manfaat kita dalam dunia ni. Okay? Jadi Ana rasa itu saja untuk soalan ni. Terima kasih semua kerana mencatat. Ana serah semula kepada moderator, insyaAllah. Jadi terima kasih. Ana tak pastilah, tapi Ana rasa Ana sendiri yang sentap lah. Ana sangat sentap sebenarnya. Sebab sejujurnya waktu SEM 1 dulu, Ana adalah orang yang sangat keras tak nak jawatan. Ana rasa Ustazah Nabilah ingat kot. Sebab Ustazah Nabilah yang attack Ana waktu reach tu. Lepas tu bila Ana dengar jawapan Ustaz Azizi tadi, ABJ kita, Ana sentap lah dan Ana bersyukur sebab Ana terima jawatan tersebut. Tersebutlah. So Ana harap adik-adik semua pun take note juga benda ni. Jadi sebelum Ana ajukan soalan kepada panel kedua kita, Ana harap semua peserta dah ready dengan soalan antum semua. Sebab lepas je soalan Ana untuk panel kedua, Ana akan bukalah soalan daripada para peserta ya. Okey, soalan seterusnya yang akan diajukan kepada panel kedua kita. Apa nasihat kepada Accurate baru ni untuk mereka ni sentiasa bergiat aktif dalam program yang dianjurkan khususnya Accurate. Sebab Accurate ni memang banyak program. So apa galakan ataupun nasihat lah supaya mereka ni sentiasalah join program yang dianjurkan oleh MPP sendiri. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator Saudara Rozik atas soalannya. Pertama sekali je, Ana tertarik sekejap sebab Ana tengok baning-baning ni pakai apa, tengkolok. Ni tema apa sebenarnya? Tengkolok ni. Tema kemelayuan ke untuk Rich kali ni? Tema kemelayuan Tu barang amanah. Barang amanah. Terbaik. Okey. Jadi untuk soalan tadi, macam mana nak bagi galakan kan untuk kalian semua join program persatuan dan join dengan sebaik mungkin lah. Maksudnya sekarang ni bila kita dalam Accurate kan, memang dalam setiap persatuan pun bila kita masuk diploma ke, kita masuk ijazah dekat EQ ke, memang akan ada program-program yang dilaksanakan dan program tu ada satu kewajipan lah untuk setiap persatuan laksanakan program. Kalau tak, dia tak boleh, dia bukan digelar persatuan. Dia bukan digelar persatuan kalau tak ada program. Jadi pertama sekali kita kena tahu yang program ni nak dibuat ni untuk siapa. Program ni dibuat untuk siapa. Kan? Kalau sekadar program ni untuk isi dalam kertas kerja saja, kan, tak payah nak buat program. Maksudnya kita just tipu je lah kat dalam kertas kerja. Tapi sebenarnya program ni matlamat dia untuk membina jati diri pelajar Accurate sendiri. Dan program-program Accurate ni biasanya program-program dia tak adalah macam terlalu keras sangat. Maksudnya tak adalah terlalu macam
sibuk sangat. Program dia program yang fun, program yang seronok, program yang banyak yang kita belajar sambil kita main. Dan program dia sangat fun lah. Kalau waktu Ana dulu, kita buat program-program sukan, program program obik, jalan-jalan, program-program yang seronok, yang memang kita sebenarnya dengan program tu kita dapat release tension. Dan satu Ana tertariklah dengan satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah kata, innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla menyukai orang yang beramal, orang yang melakukan perbuatan lah ataupun amalan, orang yang melakukannya dengan bersungguh-sungguh, dengan ketekunan. Maknanya bila dia nak buat satu benda tu dia sungguh-sungguh. Jadi macam kita nak buat aktiviti kan. Bila kita dalam persatuan ni akan ada dua golongan lah. Yang pertama orang yang menganjurkan, yang kedua orang yang join. Orang yang join program ni. Jadi orang yang menganjurkan ni, kita kena raikan yang orang menganjurkan ni dia ada matlamat dia sendiri kenapa nak buat program. Dan golongan yang dia nak sasarkan tu confirm lah belajar accurate kan. Kalau kita sendiri yang tak join, jadi program tu untuk siapa? Dan matlamat dia tu tak capai lah bila kita keluar daripada DQ. Dan bila kita selaku orang yang melaksanakan program kan, laksanakan program dengan sebaik mungkin. Maknanya bila kita accurate ni kelebihan dia kan. Kalau macam bukan kita nak banding kan, cuma maksudnya macam kita tengoklah kalau cara accurate ni buat kerja kan, dia buat kerja pantas, dia buat kerja laju. Kalau dulu lah, minta maaf kan kalau Ana cakap Ustaz Azizi terasa ke dulu bila Ana join diploma punya meeting, dia akan lama sikit buat tazkirah. Maksudnya dia akan meeting dia lama sangat, tapi perbincangan dia agak sedikit macam tu. Tu Ana nampak kebaikan kita kan. Kalau kita accurate ni, kita lebih kepada sebenarnya accurate yang budak-budak dia mungkin yang budak-budak aliran sains kan. Jadi bila meeting tu, biasanya meeting dia sekejap je. Maksudnya meeting dia terus kepada poin-poin apa yang kita nak sebutkan. Situlah. Jadi kita ni bila kita bergiat aktif dalam persatuan dalam aktiviti ni, kita kena niatkan satu bahawa kita masuk DQ ni adalah kita nak dapatkan sesuatu. Kita nak dapatkan mutiara-mutiara yang ada dalam DQ. Maksudnya kita nak keluar dengan menjadi orang yang biasa-biasa je. Kalau kita keluar, kita masuk sekadar hanya nak hafal Quran kan. Kalau kita sekadar untuk masyikan Quran, kita tak payah pilih program persijilan pun. Kita pergi keluar, kita join tahfiz mana-mana yang boleh berfokus untuk tahfiz saja, kita boleh masyik Quran. Tapi bila kita masuk DQ ni, bila kita masuk program persijilan, maknanya kita nak melahirkan profesional hufaz kan. Jadi kita kena capai matlamat tu. So, bila kita keluar DQ kan, pastikan kita dapat rasa aku dapat sesuatu daripada bumi DQ ni. Aku dapat kutip mutiara-mutiara yang ada dalam DQ. Walaupun dengan tempoh setahun setengah, tempoh yang kita rasa memang sangat sekejap. Maksudnya kalau setahun setengah tu macam ibarat macam form 4, form 5 setengah kan. Setahun setengah sekejap je. Tapi input yang kita dapat tu melebihi daripada tempoh yang kita berada di Darul Quran. Jadi sentiasa bersemangat dan mencari. Bila kita tak mencari kan, kita hanya duduk saja, kita tak buat apa, kita tak join program, kita buat haji itulah kan, kita tak dapat apa-apa. Kita yang rugi. Orang yang join program, mereka akan dapat sesuatu. Saya umpamakan macam ni lah macam batu-bata. Semua di antara kita, adik-adik akurat ni adalah ibarat satu batu-bata ni. Tapi bila kita, orang yang join program kan, dia akan dalam proses untuk membina satu rumah. Dan kita yang tak nak join program, ibarat kita sebagai batu-bata yang biar di tepi sajalah. Kita tak nak join program. Kalau boleh aku nak hidup aku je, macam tu. Kita pun duduk tepi je lah. Yang orang yang dah join program ni kan, dapat menghasilkan satu rumah. Tapi kita ni pula, kita hanya duduk, kita hanya kekal sebagai
batu-bata. Nama kita still lagi batu-bata. Sedangkan orang yang dah orang yang join program, diorang telah menjadi sebuah rumah kan. Diorang telah menjadi sebuah rumah. Diorang dah jadi satu benda yang bermanfaat. Rumah kita guna untuk perlindungan, rumah kita guna untuk kita rehat kan. Sedangkan kita masih lagi kekal di takut yang sama. Jadi join program ni bukan kerana kita nak menyibukkan masa kita untuk buat benda lain. Maksudnya kita nak masa kita ni kita nak bazirkan. Tidak. Join program ni adalah untuk kebaikan diri kita, untuk kita mendapat manfaat daripada program yang kita join. Macam tu. Jadi kalau kita tak cari, kita tak akan dapat. Kalau kita tak cari, kita tak akan dapat. Jadi cuba sebaik mungkin setahun setengah ni, tinggal lagi setahun lagi kan. Gunakan sebaik mungkin untuk mencari banyak ilmu-ilmu dan banyak pengalaman-pengalaman sepanjang kalian bergelar pelajar Accurate ni. Okey, itu saja saya serahkan kepada Saudara Razi. Okay, terima kasih. So Ana harap semua take note lah. Dan paling penting sekali bila join program ni, of course lah kita akan dapat satu kemanisan ukhuwah. Sebab waktu program je yang kita boleh intersect, kita boleh sama-sama dengan kawan-kawan. Tapi kalau kita tak join program, macam mana kita nak dapat mahalnya ukhuwah tersebut. Jadi sebelum anda pergi kepada soalan terakhir Ana untuk kedua-dua panel, anda membuka ruang terlebih dahulu soalan daripada para peserta. Okay, untuk Banin boleh buka mic, untuk Banin boleh buka kamera lah. Alright. Daripada Ustazah Fitrah Roslan. Assalamualaikum, saya ada soalan. Apabila seseorang pemimpin itu dilantik, kan masih nak belajar. Jadi macam mana nak cari support system atau catalyst untuk kita jalankan tugas dengan sebaiknya? Dan macam mana kalau pemimpin itu buat salah? So Ana rasa panel pertama tolong jawab yang soalan firstnya. Okey, terima kasih soalan yang agak baik. Iaitu yang pertama, macam mana kita nak cari support system. Dan yang kedua, macam mana kalau kita buat salah kan sebagai seorang pemimpin. Okey. Pertama, support system tu pertama boleh cari dengan senior. Sebab senior lebih tahu macam mana perjalanan Accurate ni. Kemudian yang kedua boleh cari alumni kalau kenal. Kalau macam sekarang kita dah berkenalan kan. Jadi mungkin kalau yang Banat boleh tanya Ustazah Nabila. Yang Badin boleh tanya Ana, kita bincang sama-sama. Itu yang kedua. Yang ketiga boleh banyak jumpa murabi ataupun ustaz-ustaz, ustazah yang mungkin kita rapat atau mengenal. Boleh rujuk mereka. Okay. Dan kemudian Ana rasa, dan support system yang paling ampuh adalah Allah lah. Walaupun klise tapi memang betul pun. Sebab kita tak boleh jadi kuat tanpa sokongan dan bantuan daripada Allah. Jadi kalau lagi-lagi kalau pemimpin kan, sepatutnya pemimpin lah lagi patut banyak berjaga malam ataupun bangun malam daripada ahli. Jadi cubalah untuk tidur awal ke apa semua, bangun tahajud. So solat-solat tahajud apa semua. InsyaAllah kekuatan tu dia akan datang. Sebab tentera Al-Fatih kan, tentera Al-Fatih pun dia menang pun sebab dia jaga tahajud tu. Kemudian soalan yang kedua adalah macam mana kalau pemimpin tu buat silap. Dalam dunia ni kita memang tak akan perfect. Dalam hidup pun sebagai seorang ahli pun kita akan sentiasa buat silap. Apatah lagi seorang pemimpin, memang dia akan buat silap. Tapi jangan risau, silap tu akan ada. Kita tak boleh elak silap. Tapi yang penting apabila tersilap, kita belajar. Okay? So jangan avoid mistakes, tapi hadapi mistake tu. Bila mana mistake datang, kita belajar dan kita ubah untuk sesi yang seterusnya. Kadang tu mungkin bila tersilap tu akan sedang juga maksudnya tu. Kita expect macam kita ni macam takkan buat silap ni. Jadi betulkan mindset, kita memang akan buat silap. Se-avoid mana pun kita memang akan juga buat silap. Tapi jangan sedih lama sangat. Hidup ni pun kita akan kadang-kadang terjatuh. Tapi apa yang patut kita buat bila kita terjatuh, bangun balik. Bangun balik dan terus ke depan. So bila kita terbuat silap dalam kepimpinan, belajar balik dan go on je. Wallahualam. Okay, terima kasih Abang Ji. Ana sangat setuju lah. Sebab Ana sendiri 3 hari lepas pegang presiden je, terus buat silap. Silap besar pula tu. Itulah. So memang kesilapan tu manusia ni memang akan sentiasa buat kesilapan lah. Okay, seterusnya daripada Ustazah Yasmin Mahyuddin. Assalamualaikum. Ustazah Nabilah diberi amanah timbalan presiden dan tak pernah menghafaz 30 juzuk lagi.
boleh Ustazah beri nasihat kepada ada yang struggle untuk baru menghafaz atau susah mengulang, sebab Ustazah dulu pun mesti susah juga sebab ada pesanan kepada kami. Okey, silakan. Terima kasih kepada yang bertanya, Yasmin Mahyudin. Okey, kalau tanya pada nasihat kepada ada yang struggle untuk baru menghafaz. Okey, bila kita masuk di queue ni, bila kita masuk di queue ni, dia kan ada orang yang dah pernah hafal dengan ada orang yang belum pernah menghafal kan. Dan kita akan berada antara golongan ni lah, ataupun kalau macam Ana dulu, Ana tak pernah menghafaz. Jadi struggle, anak cerita satu pengalaman lah sikit je. Okay, Ana dulu Sazana garang tau, Sazana sangat garang. Dulu kita orang tiga kesalahan, bila kita baca tiga kesalahan, Sazana tolak. Sazana macam kadang-kadang kan kita kan berdebar kan, kita macam okay berdebar, dah ingat dah ni, tapi bila kita hantar modal, tiba terlupa pula ayat awal kan, terlupa ayat awal, Sazana okay dah naik. Lepas tu bila kita pergi pula, Sazana tolak kita punya modal, Sazana suruh kita berdiri atas kursi. Berdiri atas kursi memang tak boleh nak menghafaz. Jadi Ana sangat struggle dulu nak hafal macam mana. Sampai lah Ana jumpa satu tips yang Ana boleh kongsikan kepada kalian. Sebab Ana try banyak cara untuk Ana stable kan Ana punya Quran dengan Ana punya jawatan dulu. Yang pertama adalah kalau Ana buat dulu dekat Ana punya bilik, Ana buat whiteboard. Ana buat list to do untuk hari ni. Apa yang Ana nak buat hari ni. Lepas tu apa kerja sekolah yang Ana ada. Contohnya macam tiba-tiba ada assignment ke. Lepas tu ada note, Ana buat note tepi, note untuk kalau Ana ada meeting, Ana ada meeting ke ataupun kena buat KKD ke apa ke sebagainya, Ana letak kat note. Dan itu Ana buat whiteboard dekat bilik Ana. Memang kalau orang masuk bilik Ana, orang nampak lah Ana tulis. Kalau ada apa-apa, Ana akan tulis dekat whiteboard Ana. Dan itu sangat membantu Ana untuk Ana membahagikan masa Ana dengan baik. Bila kita nampak kerja apa yang kita nak buat lepas ni, kita tak akan bazir masa nak buat benda lain. Contohnya kan, kalau Ana akan buat jadual kan, list to do hari ni, contohlah Ana akan start saja nak buat 2.5 nak sediakan yang sekejap. Lepas tu hafal modal satu muka surat. Malam lepas maghrib aku nak hafal satu muka surat. Memang kita buat jadual, kita peruntukkan 1 jam untuk kita hafal berapa banyak modal. Dan kesan dia bila Ana buat macam tu, Ana berjaya untuk bahagikan masa Ana dengan baik. Sebab Ana nampak matlamat Ana hari tu Ana nak buat apa. Jadi macam tu juga untuk kalian kan. Kalau kalian rasa macam susah nak hafal, susah nak ni, banyak buat jadual. Yang kedua adalah ikut jadual yang kita buat. Bila kita dah buat jadual, kita kena ikutlah jadual yang kita buat, disiplinkan diri untuk ikut. Struggle susah kan, kita memang akan melalui fasa yang susah. Macam Ustaz Azizi kata tadi, bangun balik. Bila kita dah susah tu kan, kita bangun balik. Jangan kita melayan perasaan. Jangan kita macam okay, susah, aku dah tak boleh, aku tak layak untuk di queue ni. So duduk je lah, maksudnya tak buat apa. Jangan jadi orang yang macam tu lah. Bila kita susah, kita cuba untuk mengubah situasi kita yang susah ni menjadi senang. Jadi kita buat list to do, banyakkan rujuk orang-orang yang lebih mahir lah. Kalau dari segi Quran ni, kalian kena banyak peruntukkan masa kalian bila kat mana-mana pun dengan Quran. Kadang-kadang nak tunggu meeting dulu kan, Dulu Ana rasa malu juga, macam nak meeting tu tiba nak bawa Quran, macam mengada pula kan, macam tu kan. Tapi bila dah sekali kita buat kan, kita akan rasa macam kita akan bazir masa. Kadang-kadang kita jalan baca Quran macam ulang lah juz 1, juz 2, juz senang kan. At least mulut kita ni sentiasa berada dengan Quran lah. Mulut kita sentiasa mengucapkan kalam-kalam Allah macam tu. Banyakkan gunakan masa-masa sikit-sikit tu, gunakan dengan Quran. Gunakan untuk juzuk-juzuk yang senang macam tu. Itulah yang nasihat yang Ana boleh bagi setakat daripada pengalaman Ana lah. Okay, terima kasih. Soalan seterusnya. Ana rasa soalan ni macam menarik lah yang seterusnya ni daripada Ustazah Atirah. Macam mana kita nak ajak orang lain tapi kita tak ada kuasa atau tak pengaruh. Macam orang lebih tengok dan ikut pemimpin. Maksudnya dia pelajar biasa lah maksudnya.
Macam mana dia nak ajak kalau dia tak ada jawatan ke? ABG jawab. Soalannya macam mana kita nak bina pengaruh? Ana rasa lah dia macam kita tak ada jawatan tapi macam mana kita nak ajak orang lain. Oh, maksudnya kita tak ada jawatan. Jangan. Cuba send balik soalan tu. Sebab tadi Ana terkeluar. Ustazah Ati lah tolong send balik. Boleh send Ana balik rasa. soalan tu supaya Ana boleh baca. Sebab tadi Ana dah baca lah tapi Ana terkeluar. Macam mana kita nak ajak orang lain tapi kita tak ada kuasa atau tak berpengaruh. Oh, maksudnya dia baru first time jadi pemimpin lah macam tu Okay, kalau tentang pengaruh ni macam orang lebih tengok pemimpin. Okay. Ana boleh share beberapa tips lah. Yang tips pertama adalah hablum minallah hablum minannas. Orang pemimpin yang baik ni selalunya adalah mereka yang pertama jaga hubungan dengan Allah tu of course lah. Sebab bila mana kita jaga hubungan dengan Allah ni, insya-Allah Allah akan bantu dari segi banyak benda. Allah akan bantu dari segi memudahkan urusan, Allah akan bantu dari segi bagi decision yang tepat. Pemimpin penting decision yang tepat ni, dan hanya Allah je yang boleh dorongkan hati kita untuk kita buat keputusan yang tepat. Kemudian Allah bantu lagi untuk lembutkan hati-hati ahli yang kita pimpin untuk dengar cakap kita. Jadi first thing first, untuk pemimpin ni penting dan wajib jaga hubungan dengan Allah supaya Allah bantu dalam setiap era pemerintahan kita. Dan yang kedua adalah hablum minannas, iaitu jaga hubungan dengan manusia ni sangat penting. Kita tak boleh nak, contohnya kita pemimpin, lepas tu kita rasa macam aku kenalah jadi kuduah yang hebat untuk aku punya pimpinan ni. Jadi kita pun fokuslah mengaji 24 jam, solat, jadi imam, jadi soft depan. Tapi dengan kawan-kawan semua jarang bertegur. Yang tu pun kena jaga juga. Mana kata pemimpin ni dia kena banyak turun kawasan. Turun kawasan tu dari segi dia lah yang kena paling banyak kenal kawan-kawan dia. Kenal tu dari segi bukan setakat nama, sekolah mana, tinggal kat mana je. Maksudnya kena kenal dari segi mungkin suka makan apa ke, family dia berapa orang adik-beradik, mak ayah dia kerja apa. Berkenalanlah sebanyaknya dan sedalamnya. InsyaAllah moga-moga kawan-kawan yang kita berkenalan tu bukanlah niat kita untuk curi hati dia. Tapi memang kena curi hati pun. Moga-moga kawan-kawan kita tu bila dia senang dengan kita, bolehlah insyaAllah dia senang nak dengar cakap kita. Tapi bukanlah tujuan dia untuk kita orang kata manipulasi dia, tak. Tapi memang itu pun tips dia. Macam mana Rasulullah SAW, Rasulullah memang itu tips dia, hablum minannas. Rasulullah lah yang paling banyak kenal sahabat-sahabat. Dia kenal kalau sahabat ni macam ni, memang macam ni. Dia tahu kalau nak cakap dengan yang A ni, gaya cakap dia macam ni. So kita kena jadi orang yang macam tu lah. Tapi timbul pula persoalan, macam mana pula kalau saya introvert? Itulah alasan yang paling banyak sekali antara yang keluar kan. Saya ni introvert, saya ni pemalu, macam mana nak berkawan? Nak tak nak kalau nak jadi orang yang luar biasa, kita kena buat tindakan yang luar biasa lah. Mungkin pertama-tamanya memang susah, tak adanya. Kita ni jarang bercakap dengan kawan. Sekali dah jadi pemimpin, esoknya tiba-tiba jadi, weh kau apa khabar tu? Memang takkan jadi macam tu lah. Dia akan jadi pelik. Tapi tak apa, slow-slow. Sebab kita nak bina pengalaman tu. Okay, kita nak bina pengalaman, mungkin inilah titik permulaan yang Allah hantar untuk kita mula jadi orang yang banyak berkawan. Dan jangan risau orang yang banyak banyak jaga silaturahim ni, banyak hubungkan silaturahim ni, memang Allah akan jaga urusan ni. Itu insya-Allah. Okey. Dan lagi apa lagi kalau nak dari segi dan satu lagi, please berjiwa rakyat lah. Berjiwa rakyat tu dari segi kalau contoh kita jadi pemimpin kan, banyakkan juga bertanya apa pendapat kawan-kawan kita. Sebab I kira sikit je orang kan. Jadi Ana panggil kawan-kawan lah. Contoh kita nak buat keputusan A ni. Ini antara pengalaman dan kesilapan yang Ana pernah buat dulu lah. Kita sebagai pemimpin ni, kita akan ada satu sikap iaitu kita rasa kita je betul. Benda tu kena kikis dan kena buang lah. Sebab kita rasa kita betul. Tapi kita lihat balik sirah bagaimana Rasulullah pun, padahal Rasulullah ni memang maksum. Ilham memang daripada ilahi punya. Tapi Rasulullah still minta pendapat Salman Al-Farisi. Minta pendapat sahabat dan Salman Al-Farisi volunteer untuk bagi pendapat dan Rasulullah terima.
sama dah juga. Kadang kita rasa okey kan. Tapi cubalah juga tanya juga kawan-kawan kita apa pendapat. Okey tak kalau buat macam ni? Kalau kita sebagai pemimpin pula tanya juga kita punya ahli-ahli pimpinan, okey tak macam ni. So bila bergabung tu dia akan jadi keputusan yang lebih hebat lah. Jadi analisa itu saja, insyaAllah. Wallahualam. Jadi terima kasih Abeji. So stylenya Abeji ni, sebelum otak Ana menanyakan soalan kepada diri Ana, Abeji dah jawab dah. Ana suka. Ustaz nak gelak seorang tadi tu. Sebab sangat relate tu lah. So Ana rasa Banin dah jawab ni, tanya soalan. Daripada Banin ada ke yang nak tanya soalan? InsyaAllah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Ana, macam mana kita ni nak menepis atau kita nak kata menepis komen negatif daripada orang sekeliling, ataupun kita kata halangan daripada orang sekeliling kita dalam kita menjalankan tugas kepimpinan kita, insyaAllah. Panel kedua lah jawab. Serang sini. Okey, terima kasih Ustaz Ubaidah atas soalannya. Macam mana kita nak menepis komen negatif ataupun pandangan negatif lah kan orang lain terhadap kita kan, maksudnya bila kita jadi pemimpin. Okey, kalau cakap tentang komen negatif ataupun orang yang tak suka dengan kita, ataupun senang orang yang cakap pasal kita lah kan bila kita jadi pemimpin ni. Ana pernah ada pengalaman dulu waktu Accurate dulu, pernah sekali ni, waktu tu Ana pergi pertandingan ni. Okay, Ana pergi pertandingan musabaqah waktu SEM 3. Ana pergi pertandingan musabaqah. Bila Ana pergi pertandingan musabaqah, waktu tu kena conduct program REACH. Lepas tu pergi lagi musabaqah. Jadi waktu tu otak Ana memang tak boleh nak fikir apa-apa lah. Misal Quran sambil conduct program. Tu pun Quran kita ngulang sambil conduct lah kan. Macam tu. Lepas tu tiba-tiba ada pula berlaku salah faham. Ada salah faham dalam kalangan MPP waktu tu. Ada pula MPP yang rasa macam diri diorang tak dihargai lah. Macam-macam kadang kita pun pelik macam kenapa boleh rasa macam ni kan. Lepas tu orang cakap belakang kita. Orang cakap macam Nabila ni sibuk je program je. Sekarang ni macam tak minta tolong kita pun. Tak minta tolong kita untuk tolong buat program. Cakap lah, ada orang yang cakap. Lepas tu sampai dekat Ana, bila Ana balik kan, dah balik daripada musabaqah tu, Ana jadi macam diorang sedih. Ada orang yang cakap belakang kan, sedih lah. Kita of course sedih. Waktu tu apa yang Ana buat, perkara pertama kan, waktu tu ada orang yang support Ana ni, dia cakap lah, Bila kau kena tunjukkan kuasa kau, Bila kau kena marah dia. Kau kena marah dia, dia tak boleh pijak pada kau macam tu. Sepatutnya nak cakap pasal kau macam tu kan, dia cakap Ana. Lepas tu, waktu tu Ana fikir, kalau Ana bertindak dengan kekerasan kan, ataupun bertindak macam kita pun lawan balik mulut yang dia akan jadi satu isu yang lebih besar, akan jadi bergaduh. Jadi apa yang Ana buat, kita buat baik dengan dia, buat baik dengan orang yang cakap buruk pasal kita kan. Bila kita buat baik dengan orang yang cakap buruk pasal kita, orang tu akan sedar macam macam mana aku boleh nak cakap buruk dengan dia sedangkan dia buat baik dengan aku, macam tu. Bila ni Ana jumpa dia, kita cakap bila orang tak puas hati dengan kita jumpa dia, kita tanya dia apa yang dia tak puas hati dengan kita kena berani. Kalau memang betul tu kesilapan kita kena beranilah untuk menerima itu kesilapan kita. Kita berbincang dengan baik. Tanya. Waktu tu Ana tanya dengan dia, kenapa Ana ada buat salah apa ke? Macam tu kan. Lepas dia pun terang, tak puas hati ni. Okay, kita settle belakang. Kita bincang elok-elok, kita cakap baik. Akhirnya orang yang cakap dengan Ana, cakap tak puas hati ni kan, dia adalah orang yang sentiasa tanya khabar Ana sekarang ni. Maksudnya, Nabila okey ke? Nabila kat IPG macam mana? Nabila dah makan ke? Selalu mesej. Jadi bersikaplah dengan sikap yang baik. Walaupun orang balas bagi kita dengan balingan batu kan, kita bagi dengan bunga. Macam itulah. Okey, itu saja. Menjawab ke persoalan? Menjawab. Okey. Ana pun mantap lah jawapan tu.
Benji pun tersenyum mendengar jawapan tersebut sebab sangat praktikal. Seorang lagi ada tak nak tanya soalan? Kalau tak ada tak apa. Daripada Bani. Ana Ustaz. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan untuk bagaimanakah Ustaz manage masa ketika pegang jawatan di IQRAP suatu ketika dahulu? Itu saja. Okey, terima kasih. Soalan tentang bagaimana manage masa. Jawapan Ana rasa buat jadual lah. First buat jadual. Jadual tu in the term of daripada kita bangun, ini apa yang Ana buat lah. Dia boleh praktikal untuk beberapa orang, tapi mungkin juga dia tak boleh praktikal untuk beberapa orang. Jadi terpulang lah nak buat ketautaan. Tapi apa yang Ana buat adalah buat jadual. Maksudnya daripada bangun tidur tu, sampai lagi kita tidur tu, kita tuliskan secara detail kita nak buat apa. Maksudnya walaupun kita tahu jadual tu kadang kita tak follow pun, tapi at least ada sebagai guidance. Sebab bila kita tak ada buat jadual ni, kita akan cenderung untuk buang masa. Jadi tulis je. Contohnya bangun kita bangun pukul apa? Okay, kita selalu bangun pukul 5.30. Tulis lah 5.30 tu mandi ke kan. 5.45 mandi contohnya. 6 subuh ataupun qabliyah subuh. Sampailah kita tidur tu pukul apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau dari segi masa ni kita kena pandai utamakan yang utama. Okay, kita kena ada skill tu. Skill mengutamakan mana yang utama. Contohnya kalau macam contoh dulu kan masa jadi pemimpin ni, kita tak setiap hari meeting tau. Kita tak setiap hari meeting. Jadi kalau tak setiap hari meeting ni, bila time meeting tu, meeting lah. Bila time meeting. Tapi bila tak time meeting, buatlah perkara-perkara biasa kan. Tapi kalau sebagai pemimpin ni apa yang dia selalu buat, yang dia kena jagalah. Pertama adalah memang dia kena jaga hak hakiki dia sebagai seorang pelajar juga. Jangan kita jadikan alasan, aku punya akademik, anak aku merudum ni sebab jawatan lah. Tak. Dia bukan sebab jawatan, dia sebab diri kita yang tak pandai jaga masa. So jangan nanti adik-adik semua jadikan alasan, Al-Quran ni saya nak fokus Al-Quran tapi jadi jawatan ni, tak. Itu semua alasan-alasan yang nak cover diri. Sebenarnya tak pun. Jadi rancang lah, maksudnya rancang tu dari segi kalau macam sekarang kita jadi penghafal Quran, rancang betul-betul bila kita nak cari modal. Kalau contoh ustaz suruh hantar 4 setiap hari ataupun 5 ataupun 3, rancanglah bila modal yang pertama, bila modal yang kedua, bila modal yang ketiga. Kalau kita tahu mungkinlah meeting setiap hari kan. Contohlah the worst case meeting setiap hari, meeting petang ataupun malam. Setiap petang setiap malam mesti ada meeting. Sabtu Ahad pun ada meeting. Jadi nak tak nak kena curi juga masa. Dan satu lagi skill yang kita kena ada adalah skill mencuri masa. Okey, mencuri masa untuk cari masa. Maksudnya kalau contoh, lepas maghrib tu ada 15 minit waktu kosong. Nak tak nak memang kena guna 15 minit tu. Contohnya waktu Zuhur, sebelum Zuhur, waktu Qailullah pukul 1 suku nak tunggu Zuhur tu ada waktu kosong lagi. Waktu itulah yang kita akan gunakan. Jangan tunggu masa datang kat kita, tapi kita yang kena datang kat masa. So benda tu kena ada juga skill. Sebab selalunya pemimpin ni ataupun pemimpin akhirat ni dia ada problem tu lah. Problem nak balancekan dari segi Al-Quran ni dan juga dia punya pimpinan tu. Maksudnya dia punya urusan-urusan kepimpinan tu lah. Tapi sebenarnya tak ada isu pun. Just manage your masa. Dan satu lagi, jaga hubungan dengan Allah. Nak tekankan ni juga sebab hanya Allah je yang boleh melapangkan urusan kita dan boleh berkati masa kita. Ana tak kata tambah tau, tapi Ana kata berkati masa. Apa maksud berkat? Berkat ni adalah ziyadatul khair. Dia bertambahnya kebaikan. Ada orang dia ada 24 jam, tapi dia boleh buat 3 benda je. Tapi ada orang dia ada 24 jam, dia boleh buat 48 benda. Mustahil atau tak mustahil pun. Kenapa? Sebab keberkatan masa. Boleh jadi kita ada 1 jam, tapi rupanya 1 jam tiba-tiba dia jadi expand. Sebab masa ni memang sifat dia boleh di squeeze. Sebab wal asr. Dan asr tu kisaran. So bila kisaran tu maksudnya masa tu dia memang sifat dia boleh di stretch. Tapi macam mana nak dapatkan stretch tu? Minta dengan Allah.
Moga-moga Allah bagi kita masa tambahan. Tak semua orang ada masa tambahan. Tapi bila mana kita diberi masa tambahan, gunalah sebaiknya. Okay, jadi wallahualam itu saja insyaAllah. Okay, terima kasih. Soalan daripada peserta dah habis lah. Soalan rasa Ana as penganjur program ni, Ana rasa untuk forum ni lah, Ana rasa ada terlampau banyak dapat info yang menarik lah daripada kedua-dua panel kita pada hari ini. So Ana rasa teruja lah, excited dan bersyukur sangat sebab dapat menjemput kedua-dua panel pada hari ini. Jadi untuk last round lah soalannya kepada kedua-dua panel, Ana mulakan dengan panel kedua lah. So kedua, itu yang first, yang pertama. So apa nasihat ataupun kata-kata terakhir untuk adik-adik Gen 22 yang akan meneruskan pula legasi IQRAD lah, yang akan menjaga IQRAD seterusnya. So silakan panel kedua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, pesanan kepada semua adik-adik generasi yang ke-22 last pesanan kepada anda semua. Ana nak ucapkan semoga kalian semua terus kuat kan, terus kuat untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang. Okay. Bukan cabaran di DQ saja, maksudnya cabaran yang lebih besar dalam kehidupan. Sebab DQ ni adalah satu episod baru kan. Bila kita masuk DQ ni adalah satu fasa baru dalam hidup kita. Maksudnya kita dah jadi penghafaz Quran 24 jam. Maknanya kalau dulu kita dengan akademik kan, sekarang ni kita lebih daripada Quran. Jadi fasa baru. Dan lepas ni kita akan menempuh fasa-fasa yang akan datang. Jadi semoga kalian semua terus kuat dan cuba untuk kutip sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan yang ada dalam di dalam Quran sendiri. Sama ada dalam persatuan IQRAD ataupun anjuran-anjuran lain. Maksudnya anjuran masjid ke kan? Pusat Islam, masjid tak pusat Islam. Okay. Dan untuk yang bakal jadi pimpinan, semoga kalian semua jadi pimpinan yang baik, yang adil, yang boleh, yang pandai menguruskan tampuk kepimpinan ni dengan baik. Maknanya bila kita jadi pimpinan ni, bukan bermakna kita boleh buat kesilapan, memang akan ada kesilapan yang kita buat, tapi bagaimana kita belajar daripada kesilapan yang kita buat tu. Dan kesilapan yang kita buat ni pastikan orang yang melihat kesilapan ni, orang yang pengikut yang melihat kesilapan pemimpin, jangan condemn pemimpin kita. Maksudnya cakap dia ni tak layak jadi pemimpin. Tak perlu macam tu. Apa yang kita perlu buat, PM, maksudnya jumpa dia, cakap ni tak patut buat macam ni, sepatutnya anda rasa buat macam ni lagi bagus. Jadi pemimpin yang baik, jadi pengikut yang baik. Bila pemimpin dan pengikut yang baik kan, dua-dua ni kan diselaraskan, maksudnya dua-dua adalah pemimpin dan pengikut yang baik, generasi itu sendiri akan melahirkan generasi yang baik, dan generasi-generasi selepas itu pun akan jadi generasi yang lebih baik dan terbaik. Dan itulah, jangan jadi pengikut yang baik dan pemimpin yang baik. Okey, itu saja. Alright, teruskan kepada panel pertama. Okay, jadi sama-sama terima kasih kepada semua adik-adik sebab sudi fokus sampailah sekarang. Ana rasa macam nak jumpa secara fizikal kan, tapi yang apakan daya, tak apa, kita boleh jumpa secara maya je. Dan pesanan terakhir, IQRAD ni dia ada panji tau. Panji tu maksudnya pillar lah. Dah pernah explain ke belum ni? Dah. Dah explain kan? Ada berapa panji yang semua? Fazik cerita berapa panji Fazik? 3 kan? Aku kena 3. Okey. Ukhuwah bi'as-solihah intelektual. Jadi itulah orang kata warisan turun temurun IQRAD daripada Finiana sampai sekarang dah dapatlah 3 panji tu. Iaitu yang pertama adalah bi'as-solihah, kemudian ukhuwah, yang ketiga intelektual. 3 panji ni tak kisahlah kita sebagai pemimpin ke atau orang yang dipimpin ke, kena jaga betul-betul. Bi'as-solihah. Bi'as-solihah tu dari segi apa? Persekitaran. Jadi seorang yang boleh membawa aura positif kepada orang lain. Okay, seperti mana Rasulullah SAW bersabda, Aukamakal, kawan yang baik ni ibarat penjual minyak wangi. Kalau kita tak beli pun minyak wangi tu, kita akan mesti dapat minyak wangi dia. Tapi kawan yang tak elok ni ibarat tukang besi, kalau kita tak beli pun kita akan dapat hangit besi dia tu kan.
Jadi orang yang ibarat penjual minyak wangi lah. Bukan bermaksud kena jual minyak wangi, tak. Tapi jadi orang yang begitu in the term of bila mana orang dekat dengan kita, dia dapat manfaat daripada kita. Even kalau dia tak dapat manfaat pun, dia ada rasa nak buat baik. Jadi orang yang begitu. Dan bila mana dan jangan harap pemimpin je yang jadi macam tu, tak. Setiap orang kena target benda yang sama, jadi orang yang macam tu. Bayangkan kalau setiap daripada Accurate ni. Macam Accurate sekarang ada berapa orang total semua, banding banat? 34. Okay, 34. Bayangkan kalau 34 orang ni, setiap 34 orang ni jadi ejen positif. Macam mana Accurate tu akan jadi? Dia akan jadi yang sangat-sangat positif. Tapi kalau kita harapkan ketua je, presiden je yang jadi positif. Yang lain semua buat dia biasa-biasa je. Jangan pelik lah kalau Accurate tu biasa-biasa je. Macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi ukhuwah, memang kena jaga sangat-sangat. Kalau ada senior buat usrah, datang. Penuh. Jangan tunggu senior yang ajak. Kita yang ajak senior. Sampaikan senior tu rimas. Sabar. Usrah ni sekali seminggu je. Tapi kita rasa macam tak puas. Kita nak jaga ukhuwah. Kita pun cakap, abang, saya ni dahagakan ukhuwah abang. Saya dahagakan tarbiyah abang. Buat sekarang. Buat sampai tahap macam tu. Yang tu tak apa. Kita ajak benda yang kebaikan. Okay? Yang tu tak apa. Janganlah kita ajak bang. Bila nak push rank. Itu jangan. Yang tu dah no. Ukhuwah berdasarkan push rank, dia tak kekal lama. Tapi ukhuwah yang berdasarkan push tarbiyah, push makrab, bang, tebuk saya bang. Saya ni dahagakan tebuk bang. Walaupun saya tak masyi lagi, tapi bang, tebuk saya sekarang. Abang tu baru bangun tidur. Tak apa. Go je. Okay. Moga-moga ukhuwah kita ni bila mana berlandaskan usrah, bila mana berlandaskan ukhuwah fillah, dia akan kekal lama. Nanti sampai satu tahap tu kan, macam sekarang anak masih lagi hadapi, kita rasa rindu sangat. Rasa macam nak jumpa je. Tapi itulah, yang lain-lain semua dah berpecah haluan kan. So, kena jaga lah. Sebab ukhuwah dekat Accurate ni memang mahal sangat. Yang ni ketiga adalah intelektual. Kita jangan jadi, sebab nanti semua akan pilih kos-kos yang profesional kan. Maksudnya ada yang jadi mungkin dentist, ada yang jadi cikgu, ada yang jadi engineer, ada yang jadi lawyer dan sebagainya. Tukar mindset term ni, jangan jadi doktor yang hafiz, no. Tapi jadi seorang hafiz yang doktor. Faham tak? Jangan jadi engineer yang al-hafiz, no. Tapi jadi seorang hafiz yang engineer. Apa maksud dia? Maksud dia adalah kat situ kita kena utamakan dulu Quran kita. Utamakan dulu Quran kita, barulah yang dunia tu akan datang. Utamakan akhirat, yang dunia tu akan datang daripada belakang. Tapi bila mana kita fokus doktor dulu, tu yang jadi tak sempat mengulang. Mengulang bila ada masa je. No. Nak mengulang ni kita kena cari masa, kena allocatekan masa betul-betul. Barulah dunia tu akan datang. Bukannya aku ada masa kosong lepas asar je. So tak boleh lah. Kita sendiri kena allocatekan masa. Maksudnya pukul 8 sampai pukul 9 adalah waktu mengulang. Waktu tu kita mengulang betul-betul. Kalau ada meeting datang pukul 8, no. Tak. Kalau meeting lah. Maksudnya kalau ada benda lain, kawan datang, weh jom pergi makan. 8 sampai 9 adalah waktu aku dengan Allah. Kau jangan kecau boleh tak? Itu tak apa. Okay. So tukar term tu, moga-moga nanti masyarakat kat luar sana akan nampak kita, hebatlah Accurate ni lepas Accurate. Mak ayah kita nampak sendiri. Kita balik rumah kan. Tak sia-sia aku hantar Accurate. Duduklah Accurate selamanya. Sampai tahap macam tu sekali. Okay. Dan kata-kata akhir pada Ana, jadilah biji emas. Okay. Accurate ni jadilah seperti biji emas. Yang mana bila dicampak ke mana pun, dia akan mekar tumbuh. Kalau campak ke darat, dia jadi hutan. Kalau campak ke laut, dia jadi pulau. Dan moga-moga dekat luar sana nanti, kitalah jadi seorang ejen yang memberi manfaat kat luar sana. Tak kisahlah kita ni ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, semua orang, selagi mana dia seorang Muslim, dia kena buat something untuk Islam. Jangan sampai satu tahap ni, kita jadi seorang yang, sorry kata kasar sikit, tapi seorang yang pada sampah lah. Sampah maksudnya, even sampah pun dia ada juga kan, dia punya manfaat kan. Nak cakapnya, semua benda dalam dunia ni pun ada manfaat. So jangan, tapi sampah manfaat dia jadi baja. So kita sebagai manusia jangan jadi baja lah jangan jadi sekadar baja lah kepada dunia ni. Tapi jadilah orang yang menggunakan benda yang ada kat dunia ni untuk menaikkan Islam dan seterusnya menjadi saham kepada kita di akhirat sana, insyaAllah. Jadi itu sahaja daripada Ana.
good luck akhirat semua. Kepada yang jadi pemimpin, good luck juga. Wallahu'alam. Jazakumallahu khairan kathira. Jadi Ana nak antum peserta tulis apa yang antum nak tulis dalam ruangan chat untuk panel-panel kita. Ana bagi masa lah. So sambil-sambil antum tulis tu, Ana nak membebel sikit lah. So sejujurnya kalau antum pin Ana, memang muka Ana ni memang nak nangis lah. Memang berkaca dah air mata Ana. Sebab Ana rasa, tak tahulah, sebab kita panggil orang yang sangat dekat dengan IQ kan. So Ana rasa macam setiap baik-baik perkataan yang dikeluarkan tu, sangatlah macam boleh relate lah dan tak tipikal lah. So terima kasih lah Ustazah Nabilah dan Abeji kerana sudi hadir pada hari ini. Sejujurnya Ana rasa macam Ana bersyukur lah sebab suruh technical record pada hari ini. Kalau sebelum ni ceramah tak record, tapi tiba-tiba Ana rasa macam boleh tak tolong record. Sebab Ana macam tak tahulah. Tapi Ana sangat bersyukur lah. So Ana boleh ulang banyak kali lah. Sebab sejujurnya dah lama jugalah tak ada senior kan. Sebab selama ni Ana sendiri je. Ana presiden kan, Ana yang lead the way lah. So bila ada alumni cakap ni, Ana rasa macam jadi junior balik. Macam tu. Itu je lah. Dah tulis lah. Ana tak nampak apa-apa lagi. Tulis apa yang antum nak tulis untuk para panelis kita. Jadi terima kasih banyak-banyak lah. Dan nanti kita boleh ulang banyak kali lah recording punya video ni. Segala point tu Ana rasa sangat tak tipikal. Yang paling Ana suka tu lah yang last kali tu, kita kena jadi Al-Hafiz doktor. Hafiz yang first, bukan doktor tu yang first. Alright, so Ana rasa itu sahaja daripada Ana. Mohon maaf, maybe tu over. Kalau memang over pun setiap perkara. Jadi Ana serahkan semula kepada unit programmer. Terima kasih lagi sekali para panel dan para peserta. Unit programmer, Ustaz Alif. Ya, tahu. Sila. Okay, terima kasih kepada Ustaz Rozif kerana telah memimpin forum sebentar tadi. Tanpa buang masa, kita untuk slot petani dah habis. Kita akan ada slot untuk malam ni pula. So untuk petani kita boleh dah tutup lah. Terima kasih kepada semua peserta kerana telah memberi tumpuan kepada panel-panel. Terima kasih juga para panel kerana telah memberi tips ataupun maklumat-maklumat yang bermanfaat lah kepada para peserta ataupun junior-junior antum. Terima kasih semua. So untuk slot petani rasanya dah boleh akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanallahumma bihamdika. Lilladzina amanu wa amilus solihati. Atawassaw bil haqqi wa tawassaw. Sekian saja daripada unit programmer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat dan jumpa malam ni. Tentatif akan diberi nanti. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Syukuran tuan-tuan, puan-puan.